weak pawn, selalunya weak pawn lah. Kita tak nak target pawn yang keadaan yang mana yang strong pawn ni. Ini yang dipanggil sebagai strong pawn. Ini dipanggil sebagai weak pawn. Masing-masing tahu kenapa dia strong, kenapa ini weak. So, ini strong disebabkan oleh pawn yang belakang, jaga dia. Pawn yang belakang ni dikatakan weak disebabkan dia berada di belakang atau dipanggil sebagai backward pawn. Pawn yang belakang tak ada pawn yang support dia, dipanggil sebagai pawn yang weak. Dalam kes ni pawn yang weak, ini pawn yang strong. So jadi pawn yang ini pun dikira sebagai boleh susah untuk kita serang jauh. Okey, tapi sebenarnya yang dalam kes yang pertama ni pun nak cerita bukan yang kita nak target pawn, tetapi kita nak target square. Square juga penting Kadang-kadang kita fikir macam kita nak target benda yang kita boleh makan. Buat apa kita nak target square? Square lah tapak yang pertama yang perlu kamu kuasai, perlu kamu target atau perlu kamu serang untuk kamu letak piece kamu kat situ. Dalam kes ni, okey, kita perlu kenal pasti sekarang ni kita bermain putih, kita perlu kenal pasti kawasan di sebelah lawan. Dan ini hitam, kita kena kenal pasti kawasan di sebelah lawan. Barisan yang pertama, rank yang pertama dalam kawasan dia, sebab aku cerita dulu, ni dalam kawasan hitam, kawasan lawan kita. Yang separuh lagi ni adalah dalam kawasan putih. Sekarang ni kita nak menyerang dalam kawasan hitam. Jadi apa yang kita perlu fokus kita adalah pada sebelah yang sana. Kita tak nak fokus pada sebelah yang kita. Sebab kita dalam nak menyerang, kita kena fokus pada kawasan lawan. Jadi dalam kawasan lawan, kita kena kenal pasti rank yang pertama dalam kawasan lawan. Macam mana kita nak kenal pasti weak square ataupun petak lemah. Okey, kalau kamu tengok pada barisan yang pertama dalam kawasan lawan, okey, kita tak nak dalam kawasan kita kita nak dalam kawasan lawan. Maksudnya barisan yang pertama dalam kawasan lawan, barisan yang kedua, ketiga dan keempat. Selalunya kita tengok barisan yang pertama dan yang kedua. Okey, dan selalunya barisan pertama dan yang kedua lah selalunya. Okey, kita tengok petak lemah adalah yang kita nak target. Fokus kita adalah kita nak target petak lemah. Petak lemah, macam mana kita nak tentukan petak lemah adalah dengan kita tengok petak yang tak dijaga oleh pawn. Okay, kita senaraikan dalam kebanyakan petak di sini. Okey, ni yang aku highlightkan ni. Kita kena tentukan petak mana yang tak dijaga oleh pawn. Petak mana yang tak dijaga oleh pawn adalah petak yang dikatakan lemah, ataupun yang tak akan dijaga oleh pawn, yang tidak akan dijaga oleh pawn. Kita kira daripada sini, kita kira daripada kanan Okey, adakah petak ini lemah? Adakah petak ini lemah yang tidak akan dijaga oleh pawn memang betul? Adakah petak ini lemah? Siapa boleh beritahu? Adakah petak ini lemah? Tidak. Tidak, sebab akan ada pawn yang akan serang. Okey, slow-slow aku akan pergi. Yang ini pun tidak, sebab akan ada pawn yang boleh diserang. Dan kita mungkin boleh letak piece tu buat sementara, tetapi akan dihalau keluar. Kita tak nak dalam keadaan petak yang tak stabil, maksudnya boleh diserang dan kita terpaksa ke belakang. Piece kita terpaksa ke belakang sebab kita nak letak piece di petak yang lemah tu. Okey, yang kedua, petak ni adakah petak lemah? Dalam kes ni pawn kita kalau boleh kita abaikan yang mana bukan pawn, sebab kita nak fokus pada square. Jadi pawn kita tak nak kira dululah. So yang ini, adakah petak ni lemah? Ya. Yes, petak ni adalah yang lemah. Aku highlightkan colour merah lah. So jadi petak ni tak lemah sebab ada pawn yang jaga. Okay. Sama juga petak ni lemah. Ya, petak ni lemah. Akui petak ni adalah lemah. Aku highlightkan colour merah. Okey, dalam kita tengok barisan yang pertama dulu. Okey, dalam kedua-dua petak yang lemah ni, kamu kena pilih petak yang terbaik untuk kamu pilih, untuk kamu letak piece. Kedua-dua petak ni lemah, tetapi petak yang mana yang mudah untuk kamu letak piece? Adakah petak ni senang untuk kamu letak piece kamu? Tidak. Tidak, sebab jauh. Piece kamu terlalu jauh. Yang boleh pergi, kuda nak pergi sini sangat susah. Dan lagi satu, dia terketepi. Kita tak nak letak piece kita yang jauh daripada Asian. Selalunya Asian berlaku di tengah, jadi kita nak fokus kita adalah di tengah. Kita abaikan yang ini. Jadi kita hanya memilih petak yang tengah ni dengan petak weak square. Ni cara kita nak tengok petak tu. Dan sama ada lemah atau besar dengan kita tengok. Jadi yang pertamanya tak ada point yang serang. Yang kedua dia, piece kita dah ready nak jump. Dalam keadaan ni, piece yang dah ready nak jump, piece kita yang dah ready nak jump adalah kuda. Okey, kuda saja yang kuda yang terbaik di sini. Dia boleh serang banyak petak di sini. Okey, tetapi dalam keadaan ni, masalahnya
bila mana kita letak terus kuda di sini, kita akan ada masalah dari segi kena makan, betul tak? Kena makan dengan kuda. Jadi objektif kita adalah kita nak letak kuda di situ. Tetapi malangnya dimakan dan keadaan ni berlaku menghalang kita daripada kita letakkan kuda di sini. Kalau kuda di sini, kita mengawal banyak petak lah. Keadaan yang mana akan membuatkan keadaan hitam susah untuk tolakkan buah dan kuih, susah nak tolak sebab kuda serang petak hitam di kawasan sini. Jadi macam mana, apa yang perlu kita buat dulu supaya keadaan kuda di sini tidak boleh dimakan oleh mana-mana fish. Bishop makan kuda. Yes. Disebabkan kita tahu. Yes. Okey. Bila mana tak ada puan yang serang, kuda kita boleh pergi. Semuanya hanya fish lagi. Ada masih tinggal fish yang menyerang. Jadi kita tak nak letak kuda tiba-tiba kena makan. Kita nak pastikan kuda kita hidup di sini. Jadi kita kata kita remove the defender kepada petak ni. Jadi the only defender pada petak ni adalah kuda. Kita remove dulu. Okey. Kemudian barulah kita lepas dia makan, kita jump. Kita attack queen. Queen mungkin kena balik sebab ini adalah double attack. Queen kena balik. Jaga ni. Dan keadaan ni dikatakan yang mana putih mempunyai position yang selesa. Dan dalam keadaan ni, coach rasakan hanya putih saja boleh menang dalam position ni. Sebab apa? Hanya putih pressure hitam. Dan keadaan ni sebenarnya putih dah boleh menang puan pun. Dia makan sini dan dia attack sini. Tengok keadaan yang mana. Sama ada kamu nak main lebih satu puan ataupun kamu nak main nak menyerang. Kekalkan kuda di sini, pressure bishop. Dan tengok keadaan yang susah, makan bishop ataupun attack lah. Keadaan di sini bukannya aku nak cerita macam mana nak follow up dan menang game. Tapi sebenarnya keadaan kita nak dapat keadaan yang mana minor piece kita, yang ini dalam case ni kuda, mendominasi minor piece lawan. Masing-masing mempunyai rook dan queen. Tetapi bezanya adalah kekuatan pada minor piece kita. Dekat sini dipanggil sebagai positif, putih mempunyai dominasi dari segi minor piece terhadap minor piece hitam. Jadi ini dia saja yang boleh makan bishop. Manakala bishop sampai bila pun tak boleh makan sebab berbeza colour kan. Jadi kita kata position ni dikatakan adalah advantage untuk putih lah. Ini berkenaan dengan target macam mana kamu nak ni. Okey, contoh yang seterusnya. Semua boleh faham yang ni ya. Macam mana kamu nak make sure kamu kuasai square. Boleh faham? Okey. Nak aku laju lagi ke slow stick ke? Okey dah okey dah. Semua okey ya, semua pandai-pandai kot. Asalnya boleh kot. Kau cerita ni. Dia boleh check. Sebab apa mungkin dalam tempoh 2 jam kalau aku slow sangat nanti buat habis. Nampak benda. Okey. Itu yang contoh yang pertama. Kita akan contoh yang kedua. Bagaimana bila mana kamu dapat kuasai petak square lemah ni, kamu akan menghalang lawan kamu atau menjadikan lawan kamu pasif. Contoh yang kedua adalah yang ini. Lagi satu. Okey, putih ya. Langkah pertama, sebelum kamu letakkan piece kamu ke petak tu, kamu kena senaraikan dulu dalam senaraikan petak-petak lemah dalam kawasan lawan kamu. Okey, dalam kes ni kita pemain putih, macam mana nak senaraikan petak yang lemah dan pilih yang terbaik. Dalam kes ni barisan pertama, ni barisan yang kedua. Sekarang kita kira dulu dalam barisan pertama. Okey, yang mana petak lemah ini bukan lemah sebab ada puan jaga. Ini pun mungkin kalau duduk pun kena halau. Jadi kita tak berminat dengan petak ni. Juga ini puan jaga, yang ini pun tak berapa nak ni mungkin akan diserang selepas kuda gerak dan puan attack. Yang ini pun ada puan yang boleh attack, so kita tak berminat. So yang ini pun sama, yang ini weak. Okey, yang ini weak. Yang ini pun tak weak, minta maaf, ada puan tolak. Yang ini tak weak. Okay, yang ini yes weak, hanya piece saja. Kita tak kena dengan piece yang jaga. Sekarang kita fokus kepada hanya pawn yang attack ataupun tak. Okay, dalam case ni, okay, ini weak juga. Okay, ini pawn, okay. Yang lain semua mungkin ini pun weak. Okay, dalam ketiga-tiga senarai ni, kita dah senaraikan sebagai petak yang lemah. Petak yang lemah adalah petak yang tak diserang oleh mana-mana pawn. Tetapi dalam ketiga-tiga ni, yang mana yang kita nak pilih supaya kita jadi petak yang kita nak letak piece. Okay. Kalau kita tengok dekat sini coach terus jawab lah. Kalau kita tengok dekat sini, ini terlalu jauh dan terlalu ke tepi dan terlalu susah untuk piece kita pergi. Jadi kita juga tidak berminat dengan petak ni. Juga yang ini agak ke tepi, jadi jauh dan ada piece yang jaga. Terus kita
abaikan yang ini, kemudian tinggal hanya petak lemah di sini. Jadi bila mana kamu ada step-step langkah demi langkah macam mana nak kena pasti petak lemah, dan kamu dah nampak piece kamu dah ready pergi. Bermakna kata kamu tidak akan membuang masa dengan menggerakkan benda-benda yang membuang masa. Jadi aku yang mencerita ni supaya kamu tahu keadaan yang mana kepentingan petak lemah adalah supaya kamu duduk dan kamu kuasai petak tu dan melemahkan lawan kamu ataupun menjadikan lawan kamu pasif. Jadi adalah gerakan-gerakan yang kamu buat macam kamu tak ada plan. Dalam kes ni bermakna kata kamu dah jumpa plan. Plan yang pertama adalah kenal pasti petak lemah, kemudian letakkan piece kamu di petak lemah. Keadaan ini akan menyebabkan kita mempunyai masalah untuk control fight. Dia tak boleh challenge fight. Okey, dia tak boleh pergi root ke sini disebabkan oleh kekuatan kuda yang mengawal petak key. Dan dia tak boleh keluar juga root dalam keadaan sini sebabkan kuda ni mengawal kedua-dua petak yang mana untuk root lawan keluar. Okey, dalam kes ni mungkin kita katakan advantage untuk putih lah. Putih boleh control fight. Okey, sebelum dia pergi mungkin dia tolak dulu, kuda mungkin ke tepi, kemudian dia pergi ke sini, pressure point sini. Okey, jadi keadaan ni hanya putih saja yang boleh improve kedudukan dia ataupun boleh menyerang. Manakala hitam hanya wait and see. Maksudnya tunggu dan lihatlah, sebab apa dia tak boleh nak halau kuda daripada petak. So jadi keadaan ni dikatakan putih mempunyai kelebihan dari segi minor piece yang mana yang menghalang pergerakan hitam. Dalam kes ni root tak boleh control fight. Bila root tak boleh main, root putih boleh main, maksudnya pasif lah. Hitam dalam keadaan sangat pasif. Jadi ini adalah keadaan yang mana keadaan yang mudah lah, macam mana kamu nak kuasai petak lemah. Benda ni kamu kena tahu. Mungkin kamu dah tahu, tapi sebenarnya pun memberi jalan atau step yang lebih terang atau mudah nampak. Sebenarnya benda ni kena terang, jelas, supaya bila mana kamu main, kamu tahu nak buat apa. Itulah bila mana kamu tahu formula berkenaan dengan target ni, kamu sekurang-kurangnya kamu dah ada plan dalam permainan kamu. Tak adalah kamu main tolak. Okey, kamu rasa macam itu sedap je. Kes sebenarnya dia ada langkah demi langkah, dia step demi step ataupun strategi dia adalah kamu kena kenal dulu apa yang perlu kamu tahu dalam kes ni adalah target lah. Kamu kena tahu lo berkenaan dengan target, plan, apa weak point dan sebagainya, supaya kamu boleh setiap langkah yang kamu buat itu adalah langkah yang betul lah. Tak adalah langkah yang ikut nasib mana tiba-tiba menang, tak. Benda ni bukan nasib. Sebenarnya benda ni dia jatuh adalah benda yang langkah demi langkah yang kamu kena faham dan kamu capai target ataupun tujuan dalam game tu. Ada step demi step, langkah demi langkah. Untuk langkah demi langkah tu macam mana nak kuasai adalah dengan cara formula ni lah. Supaya permainan kamu jelas, tak adalah macam main tak ada plan. Orang kata main tak ada plan. Sebenarnya banyak berlaku dalam kita kata bawah 12 ni selalu berlaku macam tu lah. Tapi aku harap kamu kurang-kurangnya ada basic tertentu. Okey, jadi ini hanya top up saja. Baik, aku sambung yang contoh yang seterusnya. Okey, ini sedikit mencabar, sedikit menguji minda berkenaan dengan target juga. Okey, kalau kamu tengok kita bermain putih, dalam kes ni kita nak ke petak lemah, tetapi petak lemah itu dijaga. Dalam kes ni dia kena buat kerja sikit, dia kena ada operasi sikit. Operasi untuk menghasilkan petak lemah. Kalau kita tengok contoh yang pertama, okey, contoh yang pertama yang bishop makan kuda. Itu adalah satu operasi mudah untuk menghasilkan petak lemah supaya kuda boleh lompat kan. Itu contoh yang pertama tadilah. Operasi yang sangat mudah. Tapi operasi ni mungkin kita kata kena fikir sikit. Agak susah, tapi konsep yang sama untuk menghasilkan petak lemah. Okay, dalam kes ni kita tengok kita tengok minor piece kita kan. Kalau kita tengok dalam kes ni kita nak, kalau kita tengok petak lemah, kita kata kadang-kadang kita perlu cari petak lemah dulu. Kadang-kadang piece kita dah ready nak lompat kan, kita dah nak pergi ke situ tetapi petak tu tidak lemah. Ini berbeza sikit berbeza sikit. Kalau yang tadi kita tengok terus jumpa petak lemah, kita terus lompat piece ke situ ataupun hapuskan defender kepada petak lemah tu, kita pergi ke situ. Dalam kes ni kita tak ada petak lemah tetapi piece kita ready nak lompat ke situ.
ke situ tu ataupun petak yang kita nak lompat tu tak lemah. Dalam kes ni sedikit kamu kena kreatif ambil main satu. Dalam kes ni kita nak pergi ke situ. Kes kamu dah ready. Dalam kes ni kalau kita tengok kalau kita tengok bayangkan bila kita tengok keadaan kedudukan king dan kuda di sini dan kita punya kedudukan king dan rook di sini, dan adakah bagus kalau kita boleh lompat kuda ke sini? Betul tak? Kalau kita boleh lompat kuda ke situ adalah sangat bagus sebab dia fork king dan rook. Tapi dalam keadaan ni dia dihalang oleh pawn. Dihalang oleh pawn ke petak tu. Jadi petak ni tak lemah, masih lagi kuat. Macam mana nak jadikan petak ni lemah? Siapa boleh bagi? Bishop H6. Bishop H6, ada yang kata Bishop H6. Ada yang kata pawn tolak. Okey, kamu nak bagi bishop ke kamu nak bagi pawn? Jadi kita tak nak bagi bishop lah. Dalam kes ni kita ada pawn yang boleh pergi, jadi tak perlu bishop. Kadang-kadang pawn ni tak ada. Kadang-kadang bayangkan pawn ni tak ada. Kalau ada queen kat sini, okey tak bagi bishop? Dikira okey lah. Okey lah, sebab kalau kita bagi bishop, kita bagi kuda, maksudnya lepas fork dia makan balik kuda. Okey, sebab 6 3, 6, queen ni adalah 9, jadi kita untung sebenarnya. Tapi dalam kes ni rook kita bagi bishop tak berbaloi lah. Dia makan kita 3, kita fork, dia makan balik kuda lepas dia makan rook kita. Lepas kita makan rook dia makan balik kuda kita. Jadi kita rugi 6. Kita rugi kita hilang 6, dia hanya hilang 5 sebab rook makan balik kuda kita. Kan kita akan hilang kuda, kita akan hilang bishop, kita hilang 6, dia hanya hilang 5. Sebenarnya dalam kes ni kita tak nak. Selalunya dua minor piece ni kuda dan bishop selalunya sangat kuat berbanding satu rook. Maksudnya dua ni lagi kuat daripada satu rook. Maksudnya dari segi nilai pun dia menunjukkan 6 terhadap 5. 6 ni lagi kuat daripada 5. Maksudnya dua ni selalunya lagi kuat lah. Okey, lagi kuat lah daripada rook. Jadi kita tak nak hilang rook. Maksudnya kita tak nak hilang 2 piece untuk satu rook. Jadi dalam kes ni tujuan kita nak pergi kuda ke sini, tetapi yang menghalang adalah pawn. Jadi kamu kena berfikir secara kreatif. Kita kata kalau kita tengok ada pawn, jagalah. Kita buat benda lain lah. Jangan terus give up. Sebenarnya kita masih ada usaha untuk hapuskan pawn. Mungkin kuda kita dah ready lama dekat sini nak pergi, tapi pawn kita masih di belakang. Tak apa, yang lain masih selamat. Contohnya macam tak ada apa lagi kat sini, kita mungkin nak makan pun mungkin kita rook sini, kita dapat pawn belakang. Kan, kalau kita tengok dari segi keselamatan kita, dia makan pawn, rook kita aktif dalam ni, dalam dekat 7 rank. Jadi kita kata pawn ni okey nak bagi sebab kita aktifkan rook kita di 7 rank. Bila dia makan, kita attack queen, dia makan di pawn pun tak apa, kita attack 7 rank. So maksudnya rook kita sangat aktif lah keadaan kalau dia makan ni. Kita tengok keadaan keselamatan kita lah. So jadi sempat sebenarnya tolak pawn, tolak dan maksudnya kamu ada plan, tak adalah macam kamu gerak queen ke mana ke sini ke saja gerak sini, tak ada plan. Dalam kes ni plan yang terbaik sebenarnya dengan kedudukan piston adalah kamu nak menghasilkan petak lemah dalam kawasan hitam yang mana piece kamu dah ready nak pergi. Tadi dah ada petak lemah, sekarang kamu nak hasilkan petak lemah, piece kamu dah ready nak lompat. Caranya adalah menghapuskan ni lah pawn yang menjaga petak ni, yang jadikan petak ni kuat. Hapuskan pawn ni, push ni, kalau dia tolak ke depan ataupun makan, pawn. Okey, kalau dia tak makan, contohnya kalau kamu tolak, sedikit lah kita discuss berkenaan dengan position ni. Kalau contohnya kalau dia makan ataupun dia push, dia akan rugi rumah, dia rugi exchange lah. Jadi kalau dia tak makan, katakan dia buat benda lain, so sebenarnya kamu dah ada attack dengan kawasan tidak lah. Contohnya buat benda lain, dia mungkin dia lari rook ke, elakkan dia kena fork, kemudian kamu makan. Okey, sebenarnya kamu dah hapuskan satu shield lah, ataupun kawasan yang melemahkan petak di depan king. Kadang ni kalau sekarang ni pun attack juga kalau dia makan. Sebenarnya kamu dengan menghapuskan pawn di sini kan, yang mana peringkat awal ni dia menjaga 2 petak penting di sini. Sebenarnya petak ni boleh digunakan untuk kamu letak piece kamu lah. Keadaan di sini adalah kamu tengok keadaan sini, petak ni kamu nak letak dengan apa? Selepas dia jadi lemah, kamu kena fikir kamu nak letak dengan apa. Kamu nak check terus ke? Okay, sama ada kamu nak check terus ataupun kamu nak buat queen. Nampak senang dah piece kamu nak pergi dan menyerang. Dengan hanya kamu menghapuskan pawn ni, walaupun dia tak mati rook,
Tetapi dalam keadaan bila mana kamu berjaya menghapuskan puan di sini, kan? Sebenarnya kamu mendapat dua petak penting. Bukan petak di F6 saja, petak di H6 juga akan menjadi tempat kamu untuk melancarkan serangan lah. Contohnya dalam keadaan ni, Queen boleh pergi dan satu step check, dan mungkin kalau jatuh belakang, shot saya check nak kaki itu banyak benda ataupun kuda pergi check. Banyak benda yang kamu boleh buat dengan keadaan bila mana semua pun dia tak kena spot dan kamu dapat dua petak ni untuk lancarkan serangan. Ni cara kita nak melemahkan petak. Lemahkan petak dan bawa piece kamu pergi ke situ. Kan? Petak yang paling sedap untuk kamu lemahkan depan king, cepat piece kamu pergi ke petak tu dan sangat dekat dengan king lawan. Ni mudah untuk kamu menyerang. Jadi sebenarnya yang macam ni, tak perlulah kamu gerak main sebelah king set, jaga pawn, kalau dia nak makan pawn jaga pawn. Benda ni terlalu perlahan. Dia mungkin ambil masa 40 move lagi, tak tahu siapa menang. Dalam case ni nampak dah Putih dah menang. Putih dah menang dari segi position lah. King safety dengan dengan weak square, piece dah ready, terlalu banyak piece nak pergi, kuda safety check, kuda ni, bishop, queen dah ready nak pergi. Maksudnya terlalu mudah, laluan dia terlalu mudah. Dengan hanya menghasilkan petak lemah dengan cara hit. Boleh faham tak? Jadi jangan terlalu bermain secara basic dalam keadaan ni. Kalau kita fikir alamak dia ancam pawn, sebenarnya kamu ada benda yang lagi penting dekat sini lah. Jadi cara ni menunjukkan, memberi gambaran ataupun memberi indikator kepada kamu bahawa dengan cara menghapuskan pawn, hanya satu pawn sebenarnya memberi ruang kepada memberi sangat banyak ruang kepada piece kamu untuk pergi melawan, untuk pergi menyerang king ataupun musuh kamu lah. Di sebelah sini key side lah. Okey, jadi kita tengok habis untuk yang ini. Aku tak nak cerita macam mana nak pergi checkmate ni, sebelah pada kamu skill masing-masing lah. Aku tak ada cerita 2 hujan dan 2 hujan ni serang checkmate. Itu skill yang kamu sepatutnya dah ada lah. Aku hanya menunjuk memudahkan cara untuk kamu untuk menyerang, memudahkan lagi cara untuk kamu menyerang lah. Kalau kamu sendiri dah pandai menyerang, aku memudahkan cara lagi lah. Okey, mungkin kita akan pergi tajuk contoh yang lain. Ini contoh ni susah sikit. Jadi contoh yang okey. Untuk yang ini ya. Yang ini bila dalam game nak tanya sikit siapa tahu yang MSS saringan 3 ni dia punya time kontrol dia berapa minit? 25 dekat Azhari. Aku nak tanya jugalah yang itu masa kamu kalau macam 10 minit memang benda-benda macam ni susah nak plan lah. Tapi kalau ada tempoh masa yang lama 45 minit ke ataupun sejam, itu sangat bagus lah untuk kamu plan dalam tempoh masa yang lama tu. Berapa minit? Siapa boleh bagi tahu ya? Cikgu ke? Coach, 25 minit per player coach. Ada increment tak cikgu? Increment tak ada. MSSP pun tak ada juga. Tapi kalau MSSM cadangannya hari tu 25 plus 10 kalau tak silap MSSM. Oh. Tapi kalau MSSP dengan MSSD untuk saringan 3 tu kita buat 25 per player. Tak ada increment. Tak ada increment Okey, kalau tak ada increment maksudnya benda ni agak mustahil lah. Untuk level-level yang strong ataupun yang strong player pun mungkin akan ada masalah dari segi untuk cari ni lah. Tapi sequence-nya, kaedah ataupun method dia masih sama. Maksudnya untuk menghasilkan weak square ataupun square lah. Untuk target weak square lah dalam case ni. Okey, kita tengok dalam case ni. Aku nak cerita sikit berkenaan dengan threat ancaman lah. Berkenaan dengan ancaman sikit sambil sebenarnya masih lagi dalam topik target, tetapi keadaan ni adalah sedikit berkenaan dengan ancaman. Sekarang ni kita jalan, kalau hitam jalan jadi makan ruh lah. Jadi kalah. Tapi keadaan ni adalah position ni adalah putih jalan. Okey, kita sebelum kita jalan kita kena tengok dulu ancaman. Kita kena tanya apa ancaman terhadap kita lah. Hitam tengah mengancam apa? Sekarang ni hitam tengah ancam nak makan rook kita. Okay, dalam kes ni apa yang boleh putih buat sebenarnya? Siapa boleh cadangkan?
apa yang tengok dulu mungkin duration dalam 10 saat, 15 saat dan kamu cuba bagi jawapan. Kamu rasa apa yang perlu putih buat? A8. Bisa. Makan misyak? A8. Ajar lah tadi. Ada yang kata A8. Okay, ada yang kata makan misyak. Okay, Dah ready lah. selalunya kita, bukannya aku nak ajar ajaran sesat bukan Dari segi ni, kalau selalunya tak ada benda apa lain yang boleh kita buat, patutnya kita makan. Betulnya kalau tak ada benda lain yang kita boleh dapat, okey, ayat aku ya. Kalau tak ada benda lain yang kita boleh dapat, tak ada benda apa yang kita boleh plan, selalunya kita makan root lah. Kita tak makan misyak, rugilah makan misyak, betul tak? Tapi dalam kes ni, dalam kita nak, dalam topik target ni sebenarnya untuk, kalau kamu nampak dari segi kawalan petak ni sebenarnya makan root ni adalah better. Makan misyak adalah better, makan misyak adalah better. Dalam keadaan biasa selalunya makan root lah. Dalam kes ni makan misyak. Okey, kita nak keadaan yang mana kita nak kawal petak ni. Tetapi kedua-dua petak ni dijaga oleh Queen. Betul tak? Queen tak boleh pergi sini sebab Queen jaga. Kita nak petak ni juga, tetapi kita nak petak ni untuk Bishop pergi, tetapi dikawal oleh Bishop dan Queen. Kalau pergi mati. Okey? Kedua-dua petak ni dijaga, tetapi kita nak dua petak ni. Keadaan ni dicapai dengan cara root makan Bishop. Bukan ni sebab ada benda yang kamu boleh dapat, sebab itulah kamu makan dalam keadaan kita nak kuasai petak. Okey, bila mana Queen makan balik, kita dah kuasai dua petak ni, nampak tak? Sekarang ni Bishop dah boleh pergi. Tadi Bishop tak boleh pergi sebab Queen dengan Bishop jaga. Sekarang Bishop dah boleh pergi. Dekat sini sekarang Queen dah boleh pergi. Nampak tak? Kawalan petak, menjadikan petak itu lemah dengan cara kita menghapuskan pawn yang jaga petak tu, ataupun menghapuskan piece yang jaga petak tu. Dalam kes ni kita berjaya menghapuskan piece, bukan kita menghapuskan. Sebenarnya kita lemahkan kawalan piece terhadap petak ni. Dalam kes ni kita tarik Queen supaya dia tak boleh jaga petak ni. Dan sekarang kita menghapuskan satu daripada piece yang jaga petak ni. Jadi Bishop kita dah boleh pergi. Dua petak ni dah menjadi kawalan, menjadi petak kawalan kita. Macam mana kita nak lancarkan serangan? Kita tengok pertama apa yang tempo dalam sekarang ni kita perlu bermain dengan tempo. Tempo termasuk dalam topik ni Tempo yang tadi yang aku cerita 4T tu, tempo termasuk dalam topik ni. Dalam kes ni macam mana kamu nak manfaatkan petak lemah? Ada 3 petak lemah. Petak lemah yang pertama dah diduduki oleh Bishop. Okey. Petak lemah yang kedua ni macam mana kita nak manfaatkan? Okey, apa yang pertama yang dibuat oleh Queen adalah check. Okey, apa yang kita boleh buat? Gerak king. Kau nak ke sini. Sini kalau jatuhnya dia gerak ke sini. Kemudian attack Queen, tempo Queen, tempo Queen. Mungkin dia nak check terpulang katakan nak check, nak selamatkan root dulu. Okey, naik. Okey. Kemudian tempo, dia pun nak tempo. Nak tempo ke sini. Okey, check. Okey, tak ada masalah, kita block. Sekarang ni macam mana dia nak halang check ni? Tengok push point dia banyak teruk juga kayak kita tolak point 2. Okey, makan point. Okey, kita go through satu. Okey, makan point check. Yes, makan point check. Block sebab dia lebih piece saja nak tukar Queen. Okey, kuda masuk. Kemudian dia pergi mana? Sini. Bishop pergi. Nampak kalau dia pergi sebelah sini, Bishop pergi checkmate Kalau yang belum sempat tengok, ni checkmate tak ada pergi mana. Ataupun Queen tutup, mati Queen mati Queen free pula. Kalau Queen tutup, kita tengok sikit. Kalau nak, ni sebenarnya checkmate, tak perlu makan Queen So, jadi okey, kalau dia lari ke situ, kalau dia lari ke sini, siapa boleh tunjuk? Queen masuk HA. Queen masuk HA. Bila mana kamu ada attack, kamu tak perlu risau yang kamu down exchange dan sebagainya. Kamu ada attack, bila mana ada 3 piece yang attack, selalunya totally win lah. Hanya satu piece yang defend, yang ni Queen. Bila ada 3 piece yang menyerang, kamu tak perlu risau dari segi dia ada lebih material. Dalam case kamu ada position menyerang, 3 piece yang menyerang, hanya ada satu piece yang defend. Selalunya kamu tak perlu risau untuk lakukan sacrifice yang ini. Tapi sebelum tu kamu kena pasti kamu boleh tak gunakan 2 petak yang dah lemah satu untuk tujuan yang ini menyerang. Jadi
Ini checkmate. Okey. Ini kalau kamu tolak pawn. Okey. Ini kalau kamu tolak pawn. Cara lain, tolak pawn kita tengok dah. Nah, jadi dalam kes ni apa yang dia boleh buat? Tak boleh lah. Boleh lagi? Rasanya tak boleh lah. Tak boleh defend. Maksudnya tak boleh defend. Maksudnya putih berjaya manfaatkan ketiga-tiga petak lemah yang mana dia letakkan piece dia lah. Satu kuda duduk, satu bishop duduk, satu ni queen duduk. Dan dia menang dengan checkmate lah. Okey. Ini kalau dia lari rook ke bawah, check. Kalau dia lari ke tempat lain, misalnya lari ke sini, dia tak perlu lari rook, sebenarnya dia lari sini. Boleh tak kamu makan rook dia? Dalam kes ni boleh tak kamu makan rook dia? Queen lari. Boleh tak kamu makan rook dia? Tak boleh. Sebab apa? Sebab nanti makan queen kita. Ya, kita rasa macam kita rasa macam kita skewer queen boleh dapat rook kan. Jadi hati-hati jangan bopohan dalam kes ni kita nak menyerang. Dalam kes ni kita nak menyerang tetapi kita tak berminat dengan langsung tak berminat dengan nak makan balik rook sebenarnya. Ya, dalam kes ni kita tak berminat nak makan rook tetapi kita nak lancarkan serangan king ni lah. Okey. Dalam kes ni sebenarnya awal lagi dah tak betul lah. King sepatutnya okey, lepas check tu king sepatutnya yang betulnya ke sini. Kalau ke sini dia terdedah apa dia akan ada masalah checkmate. Jadi kita pergi ke sini dah. Kemudian bishop attack queen ke atas. Okey, jadi dia kata dia nak exchange queen lah. Dalam kes ni bila kita menyerang, okey, kita tak nak lakukan trade. Kamu ada keadaan yang mana potensi petak lemah untuk kamu gunakan piece kamu untuk kamu menyerang. Jadi dalam keadaan macam coach kita tadi, awal tadi aku sentuh sikit berkenaan dengan trade. Bila kamu bermain putih ataupun hitam, bila kamu dalam keadaan menyerang, kamu tak nak tukar piece. Terutamanya tukar dalam keadaan ni lah. Kamu akan down exchange dan kamu daripada menang jadi kalah. Dalam kes ni kita tak nak tukar. Kita tak nak lakukan trade untuk putih. Kita nak kekalkan buah, jadi kita nak simpan queen. Jadi apa yang perlu kita buat? Siapa boleh beritahu? Benda yang tempo. Kerana ni ancaman dia adalah dia nak makan queen. Apa yang kita boleh buat? Dia masuk pada ancaman threat. Tajuk threat. Terus masuk sikit dalam berkenaan dengan threat. Dia ancam queen. Kiranya kamu kena ancam, apa yang kamu boleh buat? Kamu lari lah. Kamu block ancaman tu atau kamu lari lah. Ataupun kamu buat apa? Check. Check yang kamu buat tu adalah nama dia counter attack. Dalam kes ni check yang boleh dibuat adalah kuda. Kamu tak perlu risau pasal queen sebab dia kena check. Kan? Queen kita selamat secara tidak langsung disebabkan kita membuat ancaman yang lagi besar. Ini ancaman terhadap king adalah lebih besar daripada ancaman terhadap queen. Ini adalah absolute threat. Maksudnya dia memang tak boleh buat apa. Yang ni dipanggil sebagai relative threat lah. Maksudnya ni absolute threat memang kena defend. Nak tak nak memang kena defend. Kalau makan ni jadi illegal lah. Kalau main atas papan, ada lawan kamu makan ni, kamu angkat tangan punya bisa. Dalam kes main kat Tonelo, dia takkan boleh makan apabila pun. Kalau jadi queen letak pun takkan boleh makan. Jadi takkan berlaku illegal dalam game di Tonelo lah. Maksudnya sekarang kamu check dia hanya ada satu je gerakan. Sebab sini illegal. Tu satu je ke atas. Kemudian siapa boleh ni? Night move. Night move. Night move. Night move. Okay, night move ke mana? Ada banyak night move. E7. 1, 2, 3, 4, 5. Aku nak tengok juga sikit kamu menyerang. Okay, naik ke E7. Okay, naik ke E7. Okay, dia ke belakang. Kemudian Tak cakap Sambung, tak kisah. Jangan segan cuba. Salah-salah kita undur balik. Queen F5. Queen F5 ancam checkmate. Ya, ancam checkmate betul. Okay, ancam checkmate. Macam mana nak defense? Okay, macam mana hitam nak defense? Tak boleh. Tak boleh lah. Betul tak boleh? Pakai pawn. Tolak pawn yang melambatkan sekali. Okay, bagus jawapan tu. Lambatkan sekali lagi.
Okay. Melambatkan sekali. Tapi sebenarnya aku jumpa move yang lagi baik. Yang hitam menang. Hitam terus menang. Kalau kamu buat macam ni, kamu rasa macam kamu menang, sebenarnya kamu kalah. Kalah. Adakah kamu sebabnya, okay, kalau salah defend, ada satu trik lagi yang hitam ni buat, okay? Queen Kamu check. tak buat. Queen check, Eh. okay? Kamu juga, okay? Queen check, okay? Okay, good. Sorry, maaf ni dia tak berapa nak detect. Okay, Queen check. Kalau salah defend, Queen naik, selalunya kita, okay, tak ada check dah. Tiba-tiba, Hitam boleh menang. satu trik yang terakhir yang memenangkan hitam sebenarnya. Sebab apa? Dia berlakunya check Tu guna dia belajar. dan juga offer queen trade. Point dia ke queen. Jadi bila berlakunya exchange, kiranya kamu tak nak tukar lah. Tapi dia nak tukar juga. Dalam kes ni, Dia serupa halang. hitam menjaya tukar piece yang cuba nak serang queen dia. Jadi bila dapat kurangkan satu piece, yang ni piece yang terbaik, queen. Jadi dalam kes ni, putih tak akan kekurangan piece untuk menyerang. Okey, jadi dalam kes ni, dia akan masuk engage dan hitam menang. Jadi hati-hati bila kamu menyerang. Elakkan benda yang tak sepatutnya berlaku. Jadi trade. Kita tak nak berlakunya trade. Utamanya trade queen. Okey, jadi apa yang perlu putih buat? Kalau sekiranya berlaku yang ini. Bishop belok. Yes, bishop block yang terbaik. Kekalkan dan elak. Bishop block, king masih di bawah. Okey, sorry. King masih di bawah bila mana dia tak sempat nak lakukan king trade lah. Okey, bila dah pergi sini, kita dah checkmate sini. Okey, bishop block is the nice move. Maksudnya move yang selamat, move yang hati-hati. Maksudnya kamu berfikir, kalau kamu berfikir, maksudnya yang ini tak salah, yang ini ataupun yang ini. Jadi kamu memilih option ataupun pilihan yang terbaik untuk elakkan melakukan trade. Dalam kes ni, kalau kamu lakukan trade, kamu akan kalah. Dari segi position material advantage-nya, kamu akan kalah. Sebab hitam ada rook melawan kuda. Maksudnya masing-masing ada bishop. Jadi ancaman terhadap sini akan terhapus sebabkan bateri ni tak menyala. Kamu perlu benda tak menyala kalau satu-satu device tu perlukan dua bateri, satu bateri dah dihapuskan, jadi device ni tak boleh menyala. Keadaan di sini ancaman ni tak boleh menyala ataupun tak boleh berlaku lah. Okey. Jadi dalam menyerang kamu kena hati-hati. Jadi kita kata dalam kes ni sebenarnya saja nak tengok skill dalam menyerang kamu lah. Jadi maksudnya yang ini adalah caranya lah. Okey, cumanya pada masa kuda check tadi, kita skip. Pada masa kuda check, king naik dan dia check pakai bishop, dia tutup. Sedikit kekacauan dibuat oleh hitam. Dan mungkin kamu makan pakai queen, kemudian dia block. Kamu makan pakai queen, dia tukar. Kamu makan pakai kuda. Kalau kamu makan pakai kuda, okey. Jadi ada kamu nampak macam kamu nak makan pawn ni, tapi perlukah kamu makan pawn tu? Tak. Sebenarnya tak perlu. Kamu boleh buat macam ni. Okey. Jangan terlalu fokus pada satu benda. Sebenarnya banyak benda lagi kita boleh buat. Check dan pause. Because pause ni lah. Pause. Kena bagi queen. Dan sekarang ni tak kisah kamu lakukan trade yang sangat menguntungkan. Dan sekarang ancaman di sini dan rook datang selamatkan diri. Dia sudah kena checkmate. Okay, jaga tetap ni. Sekarang ni mudahlah untuk main. Tak perlu kita lah. Ni dah winning position. Okay. Dalam keadaan yang mana perlu kamu sacrifice adalah keadaan yang mana kamu nampak keadaan tu boleh menang. Kalau kamu makan rook maksudnya kawalan petak dua petak ni masih dijaga dan kamu tak mungkin dapat lancarkan serangan macam tadi lah. Jadi kamu kena tahu manfaatkan petak lemah tu macam mana. Okey. Kita pergi contoh yang lain. Ini satu lagi ya. Okey. Bila kita tengok keadaan tu, tengok dulu position ni ya. Kami biasakan position ni dalam kursus bagi masa dalam 30 saat. Biasakan position ni, tengok kedudukan buah, kita bermain putih ya. Macam mana kita nak lancarkan serangan, macam mana kita nak hasilkan petak lemah ataupun kita nak target square lemah tu. Dia termasuk dalam berkenaan dengan track dengan target combine sekali. Okey.
Okey, aku suka untuk ulang lagi. Ulang lagi sekali. Cara kita nak tengok petak lemah dalam kawasan hitam. Mungkin ada yang baru masuk seorang dua ke. Okey, cara nak kenal pasti. Yang pertama, untuk target kamu kena kenal pasti. Okey, naraikan. Kenal pasti maksudnya petak lemah. Naraikan dulu. Dalam kes ni kita tengok, ini aku syaratkan color merah adalah petak lemah. Color hijau bukan lemah. Okey, ini tak lemah, ini tak lemah, ini tak lemah, ini tak lemah, ini lemah. Tak ada puan yang akan atau sampai bila pun takkan ada puan yang boleh ni. Ini tak lemah, ini tak lemah, ini akan ada puan. Okey, highlightkan kalau hijau juga. Yang ini tak lemah, ada puan jaga. Yang ini sangat lemah sebab tak ada puan yang jaga. Sini okey. Puan ni dikira sebagai petak lemah juga, sangat lemah. Walaupun dia puan, dia tetap dikira sebagai square. Okey, yang ini dia lemah. Ini tak lemah. Ini lemah. Okey, kita dah nampak kita buang yang mana yang tak lemah ni. Kita tinggalkan yang hanya lemah. Kemudian kita pilih yang terbaik. Kita kena pilih yang terbaik. Kalau kita tengok dari segi petak ni, ada bishop jaga tetapi piece kita tak berminat pun nak pergi sini, semua pada piece yang tepi. Dia terlalu ke tepi. Abaikan. Sama juga kita abaikan. Dalam kes ni pun kita tak berminat untuk letak piece ke sini kan. Macam tak logik nak pergi letak piece kat situ. Jadi kita pun abaikan. Satu-satu mungkin satu-satu. Peringkat awal ni dalam tempoh latihan mungkin habis pada kelas ni, kamu nak latih. Jadi kamu kena pelan-pelan. Awal-awal ni peringkat ni, awal-awal ni kamu kena pelan-pelan sebenarnya. Lama-lama kamu dah cekap, kamu tengok, kamu dah tahu. Peringkat awal ni memang kena senaraikan yang macam. Kemudian yang ini kita takkan letak rook sini, tak ada piece kita yang bersedia untuk pergi sini. Takkan kita letak rook sini kan, bishop ada. Jadi kita buangkan juga. Petak ni pun kita tak nak pergi situ, buat apa kita nak pergi situ. Dan tak ada piece kita yang bersedia untuk pergi ke sini. Dan petak ni mungkin, mungkin kita nak pergi sini. Okey, dan petak ni. Ada dua petak yang mungkin kita nak letak piece kita. Okey, yang ini ataupun yang ini. Dalam kes ni ada dua piece yang jaga. Untuk petak ni ada satu piece yang jaga. Petak mana yang lebih mudah untuk kamu letak piece tu? This is G6 lah. Sebab kat sini kamu kena buang dua. Kamu kena buang dua untuk kamu pergi sini. Yang ini kamu perlu buang satu je untuk pergi sini. Ini lebih memudahkan kamu untuk pergi. Jadi dalam antara dua ni, petak G6 adalah lebih mudah. Bila mana kamu dah nampak petak tu adalah lemah, maksudnya petak yang terakhir kamu pilih sebagai petak lemah. Dan kamu kena pilih piece yang terbaik untuk pergi. Sekarang ni piece yang terbaik untuk pergi sini, piece apa? Kamu kena tahu. Bishop buat apa kalau pergi sini? Queen. Sekarang queen yang terbaik untuk pergi sini sebab dia membuat ancaman yang sangat kuat di sini. Tetapi yang menghalang gerakan queen ke sini hanya Knight. Itu cara kamu berfikir. Jadi maksudnya kita nak pergi bishop, tetapi bila bishop pergi sini tak ada ancaman pun sangat. Mungkin attack tu saja. Rook jadi dia tak ada masalah untuk pergi ke petak. Selamatkan diri dia lah. Jadi kita kata kita nak buat keadaan yang mana letak piece yang terbaik di situ dan mengancam sesuatu yang sangat penting di sini ada king lah. Kan? Jadi akan ada masalah terhadap king hitam. Jadi untuk pergi queen ke sini, yang kita lebih suka queen pergi sini berbanding bishop. Kalau bishop pergi sini nak checkmate macam mana ya? Jadi kita tak nak halang macam tu. Jadi queen nak pergi. Tetapi yang menjadi masalah adalah kuda. Dalam kes ni mungkin akan berlakunya sacrifice. Sacrifice berlaku bila mana kamu rasa macam serangan kamu bakal menjadi, bukan hanya semata-mata kamu nak sacrifice dan duduk queen situ dan tak ada apa yang kamu buat. Sebenarnya kamu kena tahu follow up move kemudian tu, move follow up tu akan menghasilkan sesuatu. Sama ada kamu dapat balik piece buah ataupun kamu berjaya checkmate dia. Kalau tak ada apa-apa, jangan sacrifice. Jangan sesekali sacrifice dan kamu kurang buah dan kamu kalah. Tak nak macam tu. Dalam kes ni kita nak capai queen pergi ke sini, tetapi menjadi masalah adalah rook yang menghalang kedudukan queen di sini. Jadi apa yang perlu putih buat?
Rook makan. sekali sacrifice. Rook sacrifice. Rook sacrifice. Make sure sacrifice ni puncher lah. Okay, rook makan. Jadi, apa yang nak buat? Queen G6 ancam sini. Okay. Macam mana nak elak ni? Siapa boleh tunjuk cara nak halang checkmate ni? Cara yang terbaik untuk halang checkmate. Cara yang terbaik. Banyak cara sebenarnya. Bishop di block. Banyak cara. Tapi ini bukan yang terbaik. Aku apa buat? King tu. King G6. King G6. Siapa bagi King G6 ni good. Good job. This is the best defense. Rook F6. Ha? Rook F6 checkmate. Oh, Rook F6 checkmate Kalau Rook F6 sekarang checkmate ancaman dari sini sebenarnya kalau kamu attack queen memang nak pergi pun. Sebenarnya kamu nak kena jaga king jangan berada di belakang. sedap pun. So jawapan yang pertama tadi adalah king G8 ni adalah terbaik. Sebab apabila check dia boleh lari. Okey, kalau mungkin kamu kata check dia boleh lari lagi. Alamak dah sacrifice tadi. Check dia boleh lari. Bishop jaga rook. Tiba-tiba alamak dah habis lah. Check. Makan puan lah. Kan makan puan. Okey, jadi maksudnya attack kamu agak ke laut kalau macam tu. Kalau kamu terus check lah sebagai putih dalam keadaan ni, bila mana hitam berjaya berjumpa move ni, kamu kena cari move yang untuk elakkan daripada dia checkmate kamu. Okay, dalam kes ni kita ambil dulu position yang mana bishop makan. Okay, bishop makan. Kemudian kamu masuk. Okay, kemudian king pergi. Okay, macam mana kamu nak elakkan daripada dia lari? Kamu dah dapat position. Rook F1. Yes. Rook F1. Okay, apa yang dia boleh buat? Dia boleh lari. Lepas kita check. Jadi kita tutup dulu. Jangan gopoh Tengah orang bila menjerang, dia nak check aja. Check je. Tetapi sebenarnya check secara melulu ataupun secara gopoh akan menyebabkan king terlepas ke sebelah sini. Jadi apa yang perlu kita buat? Kita kawal dulu petak yang dia nak lari dulu. Dalam kes ni rook F1. Okey. Sekarang ni ancaman checkmate ni on. Jadi macam mana nak halang? Dalam kes ni hitam dalam keadaan sangat bermasalah. Kena nak halang. Dia gerak rook F1 yang bahan. Ya. Sebab dia nak gerak sini supaya queen dia Queen F7. menggunakan halang king dia daripada lari supaya dia boleh Queen F7 Queen F7 tak halang. Sebenarnya dia memang tak boleh pergi juga situ. Okey. Ada beberapa cara, ada dua cara yang aku nampak sini yang boleh memperlahankan checkmate. Dua cara. Okey. Dekat tornado aku ingatkan kamu lebih hati-hati sikit tips untuk kamu dari segi teknikal Bila kamu main di tornado, dekat situ di tornado, kamu boleh setkan. Bila kamu main 25 minit, aku rasa tak ada implement, aku rasa sarankan kamu untuk settingkan di tornado untuk buat pre-move. Pre-move Kamu tahu pre-move? Kalau kamu main kat Lichess atau chess.com, dia ada setting yang dipanggil sebagai pre-move. Siapa faham pasal pre-move? Aku cerita sikit lah berkenaan dengan ni. Bila kamu main 25 minit, kamu perlu setting pre-move. Sebab apa? Besar kemungkinan pada masa kamu tinggal 5 minit lagi, kamu perlu pre-move untuk jimatkan masa. Jadi kamu kena tahu berkenaan dengan pre-move. Aku cerita pasal pre-move Dalam kes ni, kamu nampak macam hitam dah tak ada cara. Bila pre-move sangat bagus, tetapi salah guna, kamu akan jadi kalah. Mungkin boleh jadi kalah kalau kamu salah guna berkenaan dengan pre-move. Okey, kamu tengok macam alamak, next move checkmate. Memang putih, hitam tak boleh buat apa-apa dah. Checkmate akan berlaku di H7. Sedap. Okey, checkmate akan berlaku di H7. Jadi kamu pun pre-move. Pre-move sini, queen sini. Kamu letak queen sini. Maksudnya apa saja yang hitam jalan. Contohnya dia jalan rook sini, terus checkmate. Kamu fikir macam tu. Tapi sebenarnya bila kamu letak queen di sini, sudah apa saja reply daripada hitam, kamu terus gerak ke sini. Kamu tak fikir yang hitam masih lagi ada defense. Mungkin dia gerak bishop sini. Apa jadi kalau kamu gerak queen sini? Lepas dia gerak bishop sini, apa jadi kalau kamu gerak sini? Ni masalah kalau kamu salah guna queen. Kamu rasa dah checkmate? Checkmate. Kamu dah bersorak, tepuk tangan. Menang cikgu, menang cikgu. Tapi sebenarnya bishop boleh balik. Ataupun king boleh makan. Kini bishop balik terbaik lah.
hati-hati dalam penggunaan Primove. Tetapi Primove bagus untuk kamu jimatkan masa. Sebab apa? Kamu terus gerak. Kamu tak perlu macam masih terkedek-kedek nak pegang buah, nak letak. Kamu mungkin bazir 3 saat, 2 saat di situ. Lepas lawan kamu gerak, kamu pegang pin, kamu tak, mungkin kamu bazir masa 2-3 saat. Pada kedudukan yang kita kata end game yang memerlukan banyak lagi gerakan ataupun 20-30 gerakan. Sekiranya kamu boleh jimat 2-3 saat, sebenarnya dalam 20 gerakan kamu dah boleh menjimatkan masa seminit sebenarnya untuk kamu guna berfikir. Dalam kes ni, hati-hati. Sebenarnya kamu kena hati-hati ya, sebab apa tak perlu sangat. Kalau ada masa lagi seminit, tak perlulah kamu Primove. Kamu tunggu dulu apa yang dia buat. Primove selalunya mungkin tinggal masa 10 saat ke kamu. Dalam kes ni tak perlulah. Tak perlu Primove sebab kamu ada satu move lagi. Okey, kalau ada defense macam ni. Okey, makan dulu. Jangan gopoh. Kalau dia macam ni, makan dulu. Jangan terus check Jangan terus check juga. Dia lari. Lambat. Mungkin ambil masa banyak move lagi. Kamu ada masa 10 saat, mungkin dia boleh block macam ni. Habiskan masa kamu. Sebab tak ada increment. Dalam keadaan tak ada increment ni, adakan ada masalah yang mana mungkin lawan kamu bagi saja. Kamu makan dan kamu kehabisan masa. Kamu ada queen, ada segalanya, tapi masa kamu kosong. Dikira kalah lah. Dalam kes ni sabar dulu. Ambil masa 2 saat untuk makan. Dia makan masih lagi petak, jaga petak ni. Sekarang dah dia tak boleh halang. Apa saja gerakan dia, next move yang sekarang kamu boleh buat Primove. Sebab dia tak ada apa yang boleh halang. Jadi checkmate lah. Jadi dekat sini serangan terhadap king Jadi kita lakukan sacrifice, make sure kamu nampak yang ini lah. Okey, ada apa soalan? Sebelum request pergi yang seterusnya. Ada yang nak tanya ke? Ni dari awal lagi kita Tak ada. Tak ada dah. Nak pergi yang seterusnya. Okey, kita pergi yang seterusnya mungkin yang sama juga yang ini. Okay, dalam kes ni opening Sicilian defense. Kalau kamu biasa powerful variation. Kalau kita tengok selalu banyak petak lemah dalam kawasan hitam. Petak hitam selalunya dalam kes petak hitam terlalu lemah. Yang mana aku highlightkan, kalau kamu sudah biasa dengan kiraan ataupun kena bagi petak lemah, selalunya kamu dah boleh highlightkan merah terus. Ni awal-awal lagi bah. Kan kalau boleh highlightkan kalau merah terus. Ni lemah. Kamu tak perlu ni lah. Kamu tengok pun kamu dah tahu dah, tak ada point yang jaga situ. Tak perlu kamu fikirkan lagi. So jadi kita kata ada piece yang dah ready adalah petak mana yang kita nak letak piece kita. Yang ini tak ada piece yang ready nak pergi situ, tak ada piece kita yang ready nak pergi situ. Juga ini terlalu ke dalam susah nak pergi, dan ini yang terbaik lah untuk kita pergi. Piece yang terbaik untuk kita pergi adalah apa yang kamu nak letak sini. Agak-agak apa yang kamu nak letak di sini, petak lemah ni. Piece mana yang kamu nak letak? Bishop lah, sebab bishop dah ready tak? Bishop dah ready. Tapi sekarang ni kamu tak boleh pergi sebab ada bishop yang jaga. Dia boleh makan free. Okay, kamu ada perlukan move yang backup yang boleh duduk sini. Sama ada queen ataupun bishop yang kamu nak letakkan kat sini. Okay, kalau kamu pergi sini, dia makan. Kalau boleh kamu nak makan balik pakai queen, letakkan satu piece di petak lemah ni. Dan pawn ni tak boleh ke depan sebab kamu block. Bila pawn ni tak boleh ke depan, piece ni akan jadi passive lah. Bishop ni akan jadi passive lah. Okay, apa yang perlu kamu buat dulu, operasi yang perlu kamu buat dulu. Yang menghalang kamu adalah kuda. Yang menghalang queen ni pada jagaan petak ni adalah kuda. Apa yang perlu kamu buat dulu? Makan naik. Makan naik. Yes, makan naik. Jadi dia nak makan pakai apa? Makan balik ni pun kamu kena tahu. Okay, pawn B lah. Kalau dia makan pakai pawn ni, jadi dia tak boleh casing lah. Takkan masalah king, tak boleh casing, rook lambat keluar. Sebab petak ni adalah petak untuk rook. King pula duduk sini lepas dia makan balik kan. Jadi kalau tak boleh casing akan problem lah dengan piece hitam. Jadi dia makan pakai pawn B. Sekarang petak ni dah ada. Dua attacker dah ready nak masuk. Okay, macam mana nak buat? Bishop pergi. Okay, dia makan. Queen makan. Okay, sekarang ni kita dah dapat position yang mana kita berjaya letakkan satu piece di petak lemah lawan. Okay, ini yang bagus saja. Sekiranya pawn ni tak boleh tolak ke depan, pawn ni akan jadi sangat lemah, akan jadi backward. Okay, piece yang terpaksa jaga dia. Contohnya kita ni ambil sikit ni.
Rook datang, pressure lagi pawn ni. Okay. Pressure lagi pawn ni, mungkin kuda pergi. Pressure lagi pawn backward ni. Ambil lah Fit lah, ambil lah. Okay, mungkin double lagi rook contohnya. Okay, ni jadi keadaan yang mana bishop tak boleh develop. Dia kena terpaksa jaga petak ni. Ni pun tak boleh casting. Kalau dia cuba tukar queen, kita masih lagi casting. Kita masih lagi pressure pawn ni. Sekiranya kita berjaya letakkan piece kita di sini, semua pun dia makan. Kan? Semua pun dia makan. Kita akan pressure lagi pawn ni. Bishop tak boleh develop sini. Lepas kita contohnya kita casting dan kita pressure lagi. Maksudnya kita pressure weak square. Dalam keadaan ni weak pawn. Okay, target tak semestinya kita target square. Tapi sebenarnya benda lain yang kita boleh target adalah keadaan piece boleh pressure weak pawn. Weak pawn juga adalah target yang kita, tempat yang kita boleh target. Dalam kes ni backward pawn lah. Kira ni bishop pasal duduk sini, jadi dia tak boleh nak develop lah. Lambat laun piece hitam akan jadi passive ataupun pawn ni akan mati lah. Okay. Rook sini double rook, bishop kuda datang ke C4, ke C5 dan pressure lagi pawn ni. Okay. Jadi pawn ni akan mati lah. Soalnya kalau kamu boleh main game macam ni dengan keadaan hitam krem ataupun lebih satu pawn di sini, bila mana kamu pressure dan kamu dapat lebih satu pawn dan kamu dah tak perlu fikir susah-susah, straight masuk end game, lebih satu pawn dan promote dan menang. Ini salah satu contoh lah. Contoh yang lain. Ini adalah contoh yang santai ataupun contoh yang mudah lah. Kerana kamu nak kuasai weak square. Okay, lepas dapat weak square dan kamu pressure ataupun kamu attack. Dalam sini kamu attack weak pawn pula. Kamu dah kuasai weak pawn, weak square yang mana dalam keadaan ni kamu bukan setakat kamu kawal petak ni, kamu halang daripada gerakan ke depan. Kiranya pawn ni berjaya menuju ke depan, pawn ni akan jadi sangat kuat sebab dia dikawal oleh pawn di sebelah kiri dia akan kanan dia. Walaupun pawn ni lemah, lepas dia berjaya tolak, tapi sebenarnya pawn ni boleh ke depan. Jadi ni maksudnya dia tak jadi backward. Pawn hitam akan jadi kuat kiranya dia boleh tolak pawn ni ke depan. Dalam kes ni dia jadi sangat lemah dan piece dia sangat lemah, sangat passive sebab kena jaga. Jadi maksudnya langkah demi langkah sebenarnya menjadikan permainan kamu jadi mudah. Jadi mudah sebenarnya kamu tahu cara yang pertama kuasai tetap lemah dan kamu ada target untuk kamu serang. Lepas tu, dan ini dalam kes ni pawn backward pawn ni lah D7. Okay, mungkin dia boleh serang, rook datang, pressure lagi, rook datang, okay, rook datang dan kuda boleh pergi sini, kemudian mungkin sini buat bind di petak hitam, kemudian bishop sini dan kamu boleh sacrifice pula. Banyak cerita sacrifice ke sini dan rook sini, hanya king yang jaga, dia tak boleh makan. Jadi jauh cerita, tapi perjalanan yang tapi idea dia macam maksudnya bila mana lawan kamu passive, kamu ada benda taktik yang kamu boleh buat dan dapat curi pawn dia dan sebagainya. Okay? Ataupun kamu boleh buat taktik dekat dia. Jangan kamu fikir kamu terus boleh buat taktik dekat lawan. Taktik penting, tetapi sebelum kamu jumpa taktik, kamu kena kuasai positional play. Sebelum kamu dapat position yang cantik, kamu perlu lakukan positional play. Okay? Sebab apa? Position yang cantik, position yang baik akan menyebabkan kamu jumpa taktik. Kamu takkan jumpa taktik sekiranya position kamu buruk. Dalam kes hitam susah nak jumpa taktik lah. Sebab position dia buruk. Jadi position putih dia lebih mudah jumpa taktik. Okay. Penting taktik. Okay. Bila mana position kamu dah cantik. Tetapi sebelum kita jumpa taktik dan menang, kamu perlu menghasilkan positional play yang memperbaiki position kamu menjadi sangat baik dalam keadaan ni lah. Dan menjadikan lawan kamu sangat passive dan berlakunya taktik itu. Tak kala taktik berlaku, kamu dapat point dan kamu ada advantage dari segi material dan position akan menang. Tengah orang kata saya power taktik dan saya akan menang. Mungkin ya betul, tetapi kalau position kamu buruk, kamu takkan jumpa taktik. Taktik penting, tetapi positional lebih penting. Sebab apa? Untuk jumpa taktik kamu perlu ada positional. Kalau tak ada positional play, cara mana kamu nak atur buah dalam keadaan yang kau cerita ni, problem 4T ni adalah langkah awal untuk kamu hasilkan position yang cantik ataupun coach mengajar kamu positional play, mainan position, macam mana kamu nak atur buah supaya kamu menghasilkan position yang cantik. Kemudian taktik yang kamu latih buat di lichess ke di chess.com ke, benda tu akan berlaku sesudah ini. Sesudah kamu melengkapkan kita kata operasi
improve kedudukan ataupun positional play. Ini adalah positional play yang kita ajar. Jarang sekali kalau kamu import ataupun mana-mana orang akan ajar positional play. Dalam kes ni aku ajar positional play untuk kamu dapat position, kemudian berlakunya taktik. Taktik akan berguna selepas tu. Taktik takkan function bagaimana kamu tak dapat position. Okey? Jadi harap kamu faham. Ada dua benda untuk kamu menang dalam game. Sama ada kamu menang position dapat ataupun kamu dapat taktik. Untuk dapat taktik, kamu kena dahulukan dengan positional play dulu lah. Dalam case ni cara target, square dan sebagainya itu adalah positional play. Jadi kamu tak boleh terus menang. Tak payahlah susah-susah kot cerita pasal weak square apa semua ni. Payah dia pakai taktik, takkan boleh. Contohnya dalam keadaan hitam macam ni, dia tak mengamalkan positional play, dia tak ada positional play dan positional buruk, dia takkan boleh buat taktik. Sebenarnya dia yang akan, pihak yang akan kena taktik. Lepas position dia dah jadi defensif sangat dan putih lancarkan tactical mungkin macam kita tadi, bishop take pawn, pawn makan duduk hanging, jadi pawn ni mati free. Lepas tu bishop dia makan pula, dia pun boleh makan pula, mati second pawn, and then 2 pawn down, and then trade, and then masuk end game, pass pawn, push, promote, dan easy game. Dia ada beberapa yang pertama positional play, kemudian dia dapat tactical play, kemudian bukan satu technical, semuanya teknik je. Ni maksudnya macam mana kamu 2 point up, macam mana teknik kamu nak promote dan ambil. Okey, ada beberapa cara panggilan lah. Istilah yang bila dah lebih 2 point, naik sini, orang kata it's all about teknik. Semuanya teknik je. Maksudnya 2 point takkan tak boleh menang lagi kan. Jadi teknik untuk push point, promote, itu technical play. Bila kamu dah lebih point sedikit ataupun 2. Okey, itu dari segi secara kasar berkenaan dengan positional play yang tu dah cerita ni. Taktik pun tak nak cerita dalam ni. Pun tak nak cerita taktik dalam ni. Taktik kamu buat sendiri. Pergi ke lichess. Okey, sebelum tu kita buat rehat sikit lah. Kita kata sekarang disebabkan satu poin abad. Tim lawan boleh ambil 3 queen. Kita kata 11. Sebelum tu coach nak test juga kamu punya taktik. Semua boleh buka lichess lah. Sebelum tu coach akan bagi link dekat Google Meet. Kita nak test juga taktik masing-masing. Taktik penting, coach cakap, taktik penting, tetapi positional play ni juga penting. Coach tak nak cakap yang mana lebih penting, yang mana kurang penting, tetapi sama penting. Bagi coach sama penting. Jadi kedua-duanya perlu dilatih. Siapkan positional play, siapkan taktik. Bila kedua-duanya ada, kamu bersedia untuk lawan siapa pun yang lawan kamu. Okey, coach nak tengok. Mana apa? Okey, coach nak tengok taktik kamu. Okey. Coach buka yang baru. Lichess. Okey, semua buka lichess kan. Coach nak tengok dari segi sedikit macam kita kata rehat lah. Lihat minda sambil buat puzzle. Ada dalam 12 minit kita akan cuba tengok yang ini puzzle. Mana kau? Nama. Puzzle. Okey, yang ini. Kau nak tengok kamu punya puzzle juga. Semua tengok dekat Google Meet, tengok dekat chat. Tengok dekat Google Meet dan chat, aku akan sharekan link. Aku nak test ini sambil kita lihat 12 minit ni untuk buat sedikit puzzle lah. Aku nak tengok kat Google Meet. Kat mana Google Meet tadi? Okey. Buka dekat chat, coach bagi link. Apa tu? Banyak yang link. Okey, tengok link yang coach dah share ni, yang lichess, EQVON ni kita nak tengok. Dalam ramai-ramai, coach dekat sini kita boleh kenal pasti siapa yang kurang dari segi taktik. Taktik penting, original play coach dah cerita. Merangkumi dua ni perlu kamu tahu, perlu kamu kuasai. Kan kedua-duanya sekali kamu perlu bawa ketika mana kamu bermain di MSSD. Manfaatkan positional play yang coach dah bagi dan kuasai taktik. Yang ini adalah untuk kenal pasti kamu punya taktik dan kita akan lawan Lumba Creator. Bukan main game Lumba Creator, sebenarnya kita buat puzzle. Lagi mana banyaknya kamu buat puzzle, klik link ni. Okey, masuk. Ramai dah yang masuk.
Okey, kalau tengok di sini, kalau klik link tu akan keluar nama masing-masing memandu kereta masing-masing untuk berubah. Jadi kat sini coach nak test kamu punya taktik. Okay, masuk lagi, coach masih menunggu lagi, masih siapa yang belum kalau klik tu dia akan terus masuk ke chest. Terus akan keluar macam ni. Dia akan bagi tak payah login pun sebenarnya boleh masuk terus. Okey. Bila di sini kita akan nampak kamu punya siapa yang berada di belakang kereta, siapa berada di belakang, bermakna puzzle dia akan menunjukkan bahawa puzzle dia ataupun taktik dia masih lagi lemah. Bukannya coach nak mencari kelemahan, tetapi sebenarnya kita perlu detect kelemahan masing-masingnya dan apa yang perlu kamu buat adalah banyakkan taktik. Untuk positional play, gunakan formula coach dah bagi. Untuk taktik dekat sini, banyakkan buat taktik. Dekat sini kita nak kesan siapa yang ada lagi yang nak masuk. Kalau tak coach nak start. Atau semua ada yang lain yang hanya nak menonton perlombaan. Ada lagi nak masuk? Tak ada? Jadi coach akan mulakan. Jadi kita akan ambil masa ni lebih kurang kita dah lebih kurang 10 minit lagi. Tak ada yang masuk. Okey, coach akan mulakan sekarang. Nanti untuk second round perlombaan ni ambil masa 90 saat saja. Nanti untuk second round, siapa yang ada butang start ni sila tekan. Okey. Semua dah ready? Kita nak mulakan perlombaan. Bukannya kita melawan kereta, sebenarnya kita buat puzzle. Kita buat puzzle. Laju ke tak laju ke kereta kamu tu bergantung pada puzzle yang kamu solve. Tak apa-apa, okay, coach akan mulakan. Semua get ready dan solvekan puzzle kamu. Dan kita tengok apa jadi. Okay. Coach pun terlibat dengan perlombaan. Okay. Kita tengok berapa ramai yang boleh potong coach. Okay. Coach, sekejap. Sekejap. Dah. Sekarang, cikgu masuk sekarang dah tekan dah. Okey, dah tekan dah. Dia macam mana? Kita klik terus jalan Ya. Kita klik dah, dia dah klik. Lepas tu dia, maksudnya dia kan ni? Apa? Oh, dia kena main lah ni. Dia kena selesaikan. Dia kena main, kena selesaikan puzzle. Maaf cikgu. Mak saya dah tanya tadi semua diam. Barah tak okey, sekarang. Okey. Sekarang ya. Sekarang. Sekarang masuk. Sini untuk saringan saja. Boleh tengoklah saya solve kat situ. Saya tak boleh main. Tak apa, kejap lagi sekarang Dia masuk. tak lepas nak main. Tekan skip, kalau tak ada tu tekan skip. Kadang-kadang dia tak keluar. Saya tak masuk pun. Kejap lagi. Sekarang kita akan buat lagi, banyak lagi sebenarnya. Kejap nanti coach akan bagi link baru. Aku pun dah tak nampak ni. Okey ni. Sak jongek. Apa boleh solve ni? Mata kasi. Apa? Hasim tu siapa? Mana? Ai Hasim. Tak tahu. Maju Cikgu Ayu lah. Okey. Oh, Hasif berjaya di depan. Cikgu Ayu ni coach lah. Okey, tak apa. Oh, yang kita tengok yang belakang tu ada yang kosong mungkin. Kosong ni, kalau kamu tak nampak position puzzle, kamu tekan skip. Ada butang skip kat situ, mungkin dia tak tunjuk puzzle. Okey? Kat mana skip? Yang kosong-kosong ni mungkin tak nampak puzzle. Okey, yang mana yang 3, yang 5, yang 5, yang 9, yang bawah 10 ni. Yang bawah 10 ni, aku rasa memang kamu kena banyakkan puzzle. Sebab aku dah banyak buat benda ni dengan student coach. Bila mana yang dah okey, mungkin dia ada yang ada 30, ada yang 40 semua pun. Ada yang nak boleh. Bawah 12 juga, dia ni bawah 12 juga. 40 puzzle yang dia solve kan. Dalam masa 90 saat, 40 dia berjaya. Maksudnya yang 5 bawah 10 ni, terang coach cakap, taktik kamu masih lemah. Okey? Ambil kata-kata coach ni, banyakkan solvekan puzzle. Okey, untuk kamu latih sebelum coach pergi lagi untuk second round, coach cerita lagi
Kemudian untuk kamu latih puzzle kamu boleh pergi ke sini, techess.com. Dekat sini kat atasnya ada puzzle. Kamu klikkan dekat puzzle race. Puzzle racer ya. Kamu pilih yang ni, tak klik dekat sini, tak klik, hanya bawa anak panah ke sini. Kemudian dia tunjuk. Kamu ambil yang bawah, puzzle racer. Ini untuk kamu buat lah. Course dalam masa 2 jam, course hanya boleh bagi tips, kaedah untuk kamu improve taktik kamu. Taktik kamu boleh improve dengan keadaan kamu buat puzzle yang enjoy ni lah. Okay, untuk yang tadi, course ambil yang ini. Kalau kita nak lumba, course nak bagi link, kamu klik link, masuk race yang ini. Tapi untuk kamu practice, seorang-seorang, kamu ambil join public. Bila join public, kamu akan join dengan orang-orang lain. Akan start lah. Kamu akan join orang lain, kamu praktis dekat sini lah. Okay, kamu praktis dekat sini, tengok ni open chat. Okay, ini yang kamu boleh praktis. Aku nak tunjuk. Okay, untuk yang untuk kita ni, aku akan ambil sebelah sini lah, raise your friend. Kalau nak praktis, join a public. Okay, bagi untuk second round, aku akan klik, aku akan copy, aku akan share dekat Google Meet. Okay, Google Meet. Link baru di Google Meet. Sila tekan cikgu, dengan terlepas round. Okay, make sure minyak tong penuh tangki kereta penuh kita tengok nanti ada yang tangki petrol kosong, lepas tu kosong point macam tadi. Kalau tak ada puzzle, sila tekan skip untuk yang permulaan. Jangan banyak sangat tekan skip. Tekan yang sekali je bagi tekan skip, rasanya sekali je. Kalau tak ada puzzle, tak ada position, tak ada, kita tekan sikit. Dia akan bagi position. Okay, kita akan pergi kepada ni, kita tengok siapa yang ada. Okay, masih menunggu. Cikgu nama apa? Muhammad. CBA Muhammad. Coach tak boleh masuk, Coach. Tak boleh masuk? Kejap. Link tu tak boleh masuk? Kejap, Coach, kejap. Selalunya dia akan pergi ke browser. Mana browser ni masuk macam Google Chrome kamu ke, Mozilla kamu ke, ataupun Internet Explorer kamu ke. Bila mana kamu klik link tu, terus dia pergi. Dia bawa kamu pergi ke situ, dia akan dapat interface macam ni lah. Apa yang kamu nampak macam ni lah. Sekali klik dia terus keluar macam ni. Selalunya okey. Kalau ada masalah, sila tonton lah kami dengan yang lain. Sebab apa, aku tak boleh nak tahu, tak boleh nak cerita apa masalah lain. Selalunya dia terus keluar lah. Ya, macam cakap je. Ya. Okey, hasil tadi sekejap coach. Sekejap bagi masa sikit. Boleh. Tak boleh masuk lagi. Okey, kita just tekan klik link. Ya, klik. Dia terus bawa ke sini. Bila klik dia kata memang ada nama Cikgu Ayu apa semua tu, tapi dia punya tak ada. Dia tulis waiting to start. Kamu nama tak ada dalam ni? Tak ada dalam tu. Oh, mungkin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dia tak ada limit 10 ataupun berapa. Sebab hari tu ada student masuk 12. Student saya hari tu ada masuk sampai 12, 13, 14. Sama. Maksudnya dia tak ada limit. Dah masuk dah tapi tak ada nama. Tak ada. Ini Lutz baru masuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, tak boleh masuk dah ni? Nama dia waiting to start. Waiting to start. Dia keluar waiting to start. Oh, dia tak ada button start to race tu. The race tu tak ada button tu. dia seorang je yang akan ada button start. Okey. Jadi kita pergi yang first ke yang second? Yang second, yang bawah. Yang bawah tu. Cuba klik lagi sekali. Klik yang bawah dah. Cuba klik lagi sekali lepas yang bawah ni ya. 3DI8T. Yang ini ya. Okey. Tapi dia hanya keluar macam ni, dia nampak orang tapi dia tak boleh join. Dia ada perkataan apa? Combo ke apa ni? Tak ada Tak ada, Coach, tak ada nama. Okey, kalau macam tu aku buat link lagi sekali. Kesian daripada yang lain. Okey, link baru. Lagi sekali lah. Link baru. MERUD ni. Aku buat link baru. Okey, MERUD ni. Merut. Okay, aku tunggu di sana. Tapi link kedua tu boleh keluar lah. Keluar link yang tadi. Masuk yang paling terbaru.
MERUD. Keluar yang tadi, semua keluar yang tadi, masuk yang baru. Masuk yang baru dekat Google Meet punya chat. Dan kita nak test lagi ya. Kalau coach tengok puzzle kamu bawah 10, bermakna kata kamu kena buat macam mana yang aku suruh tadi. Masuk ke situ praktis, sampailah kita kata kamu berjaya mencecah sekurang-kurangnya 20. Target lah coach untuk MSSD. Sekiranya kamu tak berjaya capai 20 poin. Terus terang aku cakap kamu belum bersedia untuk MSSD. Minta maaf tapi sebenarnya itu kenyataan. Sebab apa nilai dia di situ. Dekat sini lah. Sebab apa dia untuk capai ke 20 poin tu sebenarnya puzzle dia tak susah mana pun. Mungkin kamu boleh kata ada kekangan masa, dia ada countdown masa, tapi sebenarnya bila puzzle ni bila kamu dah biasa, sebenarnya kamu tak perlu masa yang lama sangat pun. Sebab puzzle terlalu mudah capai 20 poin. Dan bagi aku macam tu, mungkin tak biasa. Sebab tu kamu tak pecah 10 poin. Tapi untuk orang yang kedua, orang yang ketiga ni harap yang tadi saya dapat collect poin lebih Kalau biasa main puzzle. Okey, masih juga masalah sama cikgu. Tak boleh masuk? Boleh dah. Tak boleh. Yang kedua tadi boleh. Yang ketiga tak boleh. Pula Allah. Lagi sekali, kita cuba lagi sekali. Kalau tak boleh juga, lagi sekali link Minta maaf Lagi sekali link. Selalunya aku buat macam ni je. Kita tak tahu cara lain lah. Lagi sekali aku buat link. Lagi sekali kalau tak boleh masuk juga, sila jadi penonton. Minta maaf aku juga. Sebab aku dah tak tahu macam mana nak selesaikan masalah ni. Okay, link baru kita tengok. Bismillahirrahmanirrahim. KL lah, KL TSQ link baru. Dah. Tak mereka sebab awal ke bawah. Mereka sebab kita awal. Mana Kat sini hasil masuk. Okay, link baru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kenapa dia limitkan kepada 10 saja? Dia limit Sebelum ni lebih 3, 4, 5, dia limit pasal siapa yang 3, 4, 5, 6, 7, 8, rasa 10. ada. Tak boleh juga? Ada nama. Tak ada nama juga? Cikgu? 10 je lah. Tak boleh. Tak boleh lah? Okey, tak apa. Kalau yang mana yang Dia ada limit lah coach. Dia ada limit. Ada limit lah. Dia ambil 10 je. Bila kita nak klik je habis lah, orang lain dah klik lah. Oh, mungkin lah. Okey, tak apa. Tak apa. On Tengok terus. on lah, tengok ah lumbur ni. Kereta yang tengah berlumbur ni, tengok ah. Okey, semua bersedia? Minta maaf pada yang lain Tengok cepat je. Awal-awal dah nampak dah. Maksudnya tak tu lah. Cikgu Ayu tu Cikgu Ali ke? Ya saya. Kenapa cikgu? Laju semacam je tu. Tak adalah. Masalah lagi ni. Tak lagi masalah ni dia main puzzle susah. Kena terkawal je kau nak masuk. What? Ni. Tengok ada salah. Okey, kita tengok sekarang ni bukan kita nak tengok siapa yang menang. Sebenarnya kita nak tengok siapa lagi masih di bawah. Okey, tengok ini siapa yang memakai kereta color orange CBA 4013 Damia, sila ubah kedudukan kereta anda kerana kereta anda menghalang laluan lalu lintas. Minta maaf, salah pula maklumat. Yang ini perlu lakukan rawatan segera kepada safety kamu. Rawatan segera macam mana yang aku cakap.
berlatih lagi. Yang bawah 10 ni 10 okey. Yang 5 ni dengan 6. Yang 5 ni aku tak tahu sama kamu siapa, tapi kamu ambil faham kamu yang memandu kereta Mighty Top Squader. Kamu dah aku tak nak tahu nama kamu. Mighty Top Squader, nama kamu ni make sure buat puzzle lagi sama dengan CBA 40 13 Ami. Buat puzzle lagi yang mana bawah 10, pastikan 20 ke atas. Contohnya yang macam kawan yang dia dah kena bagus, puzzle dia mula cantik. Buat lagi sebenarnya, jangan puas hati dengan kedudukan yang sekarang. Okey, Sakifah 17, 12, 22. Afham juga pastikan. Tak apa kekalkan, dan yang lain ni tengok kedudukan kereta kawan kamu. Bila ke belakang bermaksud kamu masih kurang dari segi taktik. Kenapa ada beza? Sebab ada perbezaan dari segi penguasaan taktik. Jadi kita kata sungguh pun kamu banyak main, tetapi taktik kamu masih low. Kamu akan banyak akan lakukan kesilapan dari segi bagi piece free. Bagi piece free, tak nampak ancaman checkmate, tak nampak itu, tak nampak ini. Puzzle ni sebenarnya memberi indikator kepada kamu sebenarnya masih lagi mempunyai masalah, akan beri piece free, akan tak nampak checkmate, akan tak nampak fork piece, akan tak nampak pin piece, akan tak nampak benda-benda tertentu yang boleh bagi kamu menang. Benda-benda simple. Yang mana bawah 10 ni make sure taktik Sebenarnya kamu banyak main 1000 game pun kamu main, tapi kamu tak perbaiki dari segi taktik, dia akan jadi masalah pada game kamu. Kamu akan banyak buat kesilapan dalam itu. Jadi taktik ni perlu detect. Ni macam screening proses Screening proses, kita nak tapis siapa masih lagi ada taktik yang lama. Ni macam 3, 10, 5, 6 ni perlu lakukan perubahan. Okey, kita ada mungkin cuba lagi sekali kot. Lagi satu game. Sama Yang pada yang lain kita tengok yang mana yang dah join. Ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 orang sama juga. Cuba copy link. Yang lain tengok boleh masuk tak yang ini. Last. Sebelum coach pergi yang lain, sebab kita nak tengok. Cuba klik yang ini, boleh masuk tak? Ke memang ada 10 ni je. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Memang tak boleh masuk 10 saja. Tak boleh masuk. Tak boleh masuk juga. Pemain yang sama lah. Apa kata pun dah full. Okey, last. Yang lain kita sambung pada kelas kita. Okey, last. Klik. Sila klik. Kita ambil masa di sini. Mungkin kita drag setelah kita dengar sampai 12 detik. Okey, sila klik siapa ada butang start. Dalam 10 orang ni akan ada seorang je yang ada butang start. Dalam kes ni pun tak ada butang start. Siapa ada butang start sila tekan. Okey, terima kasih. Rupanya coach tak ada dalam ni. Kamu je belum gol. Jadi siapa yang ganti cepat coach? Dua cepat sangat boh. Kita tengok kawan-kawan kamu, kereta yang memecut. Dua lagi cepat. Tak dua. Terbaik ni. Tahulah cepat sangat. Rating di chess pun padu. Kita boleh tengok nama dia di sini. Dan di sini. Kedua-dua kereta memecut dengan laju. Ini memecut. Ada dua kereta tengah memecut laju. Beza 3 mata. Ini cuba untuk mengekori rapat. Beza 2. Stop dah. Sangat bagus saya tengok puzzle diorang. 22. Ini masih lagi start kereta tak hidup ni, kosong ni. Mula di depan kan. Tapi bila makin tu laju dia. Dia terus habis kot. Satu tu. Okey, tengok 29. 30. Laju sangat. Ini bagus lah. Aku tak nak tahu siapa, tapi kita kata bagus sebenarnya. Dia rajin buat puzzle. Maksudnya bila puzzle kamu dah tinggi macam ni, maksudnya kamu di puzzle insyaAllah. Maksudnya kecepatan kamu untuk mengenal pasti mengesan bahaya ataupun menghasilkan bahaya pada musuh kamu ataupun lawan kamu adalah sangat tinggi, kecepatan dia sangat tinggi untuk kesan. Jadi kita dapat jimatkan masa sebenarnya. Kalau kita buat puzzle banyak, kita dapat kesan dengan cepat. Sebenarnya kita dapat jimatkan masa dalam 25 minit. Kita tak nak macam terkedek-kedek. Kita tak nak macam slow sangat nak cari tu. 25 minit tu bila kamu tak dapat
trace untuk cepat jumpa jalan, kamu akan banyak menghabiskan masa untuk setiap gerakan. Jadi di penghujungnya kamu akan ada masalah masa, kekurangan masa untuk berfikir lagi. Kita katakan untuk kamu menang lagi 10 move ataupun 20 move, tapi kamu dah tinggal masa seminit. Pada masa seminit itulah pentingnya kamu untuk cepat membuat keputusan. Dalam keadaan ni, puzzle ni dia membantu kamu untuk kamu kenal pasti ataupun menyelesaikan masalah kamu pada kekangan masa yang cukup. Dalam kes ni tanya kepada jenis Emperor. Okey, kamu champion sebab Cikgu Ayu tak ada. Okey, untuk yang lain kita nak tengok ni SKRTP apa ni, Wafiq. Okey, Wafiq kosong, mungkin tak dapat nak start. Yang 3 point ni CBA Hausma, make sure kamu buat puzzle lagi. Yang 9 ni kena, yang 5 ni pun kena, Amar kena lagi. Okey, cukup yang itu. Okey, yang mana tak dapat masuk, mungkin kamu tak ada peluang untuk buat screening proses untuk kenal pasti kamu okey tak puzzle. Tapi kamu boleh buat puzzle di sini ya. Di sini ya. Ni coach bagi tahu sebab apa dalam kelas coach tak boleh untuk berkenaan dengan taktik dengan positional play yang pasti tu serentak sebab coach ada kekangan masa. Okey, hanya coach boleh bantu kamu untuk kamu perbaiki, kamu boleh buat puzzle racer yang enjoy Sama ada kamu nak buat yang ini, kamu nak buat puzzle yang biasa, kamu nak buat puzzle yang lain, pulang. Untuk yang lebih enjoy, aku rasa yang paling enjoy puzzle racer lah. Dia bagi yang mudah, paling mudah, dia bagi yang mudah, dia bagi yang makin susah. Hinggalah kita kata makin lama makin susah. Yang puzzle racer ni bagus, tapi dalam tempoh 90 saat. Dia perlu, dia sebenarnya melatih kecekapan kamu untuk jumpa good move dalam tempoh masa yang singkat. Untuk rapid 25 minit per player bagi coach. Sesudah kamu menghabiskan masa di opening, di middle game, di penghujung middle game, dengan di end game kamu akan ada masalah kekangan masa. Jadi puzzle racer ni sebenarnya membantu kamu di tahap-tahap di peringkat critical, peringkat yang mana kamu perlu mencari good move tetapi kamu ada kekangan masa. Inilah sebenarnya dia membantu dari segi decision making kamu tu ya? Jadi sebenarnya dia membantu. Jadi Ponelo nanti kamu akan main. Okey. Jadi kita cukup untuk yang macam tu. Ini untuk taktik, bahagian tu taktik. Sebab apa taktik penting? Aku cakap tadi ada 2 benda yang kamu kena bawa sebelum kamu pergi ke tournament MSSD. Yang pertama taktik yang power, taktik yang hebat, yang selesa, yang cekap. Dalam kita kata 30 ni selesa lah ni. Okay, taktik kamu sangat okey. Jenis Emperor, taktik kamu sangat mantap. Okey, untuk yang ni pun dikira mantap. 20 ke atas tu kira selesa. Untuk 20 ke bawah sila pastikan kamu modify kereta kamu Okey, untuk menghadapi MSSD. Untuk yang boleh coach bagi adalah tips yang untuk perbaiki taktik. Yang lain adalah positional play yang mana kita untuk yang inilah sambung yang tadilah. Kita balik pada positional play. Okey. Kembali pada yang ini, sebelum tu harap maaf kepada yang tak dapat join screening ataupun lumba kereta. Lepas ni kamu lumba sendiri ya. Saya dah beritahu cara. Okey. Coach pun last round tu tak dapat masuk. Kecewa juga sebenarnya. Walaupun coach tetapi sebenarnya kekecewaan tu terasa sebab apa, nampak orang dapat juara, coach tak dapat nyanyi yang itu. Jadi rasa macam hilang jugalah. Tapi nama macam mana, itu perasaan yang kamu yang lain tak dapat join Okey, kita pergi kepada yang coach, menarik ilmu baru tu. Boleh test dengan budak tu. Bawa je go, bawa yang itu. Sebenarnya benda tu aktiviti yang regang-regang otak kan. Kalau kelas dah 2 jam penat, 1 jam penat. Masuk salingan ni lah, salingan aktiviti puzzle. Boleh juga sebenarnya. Input lain pada untuk mencuba latih untuk cikgu dan juga untuk murid-murid untuk praktis. Coach dah bagi guide Jadi make sure gunakan yang itu untuk taktik. Untuk positional play yang menghasilkan taktik yang tadi, yang ini coach nak bagi. Okey, coach nak sambung sikit lagi. Kita mungkin akan habis lewat sikit. Bukan pukul lebih, lewat sikit Kita ada banyak masa lagi. Dalam setengah jam lagi mungkin insya-Allah. Coach akan sambung pada yang baru. Okey, yang ini
tak banyak, ni sikit saja gerakannya, tetapi dia memberi bertanyakan tentang konsep yang sama. Konsep yang sama, ini weak square. Okey, sekarang ni putih baru saja memakan pawn hitam. Jadi hitam ada dua cara untuk memakan balik pawn tu. Okey, antara dua cara makan ni, yang mana yang terbaik? Bishop Bishop. Okey, ada yang kata bishop. Okey. Bishop. Kamu nampak macam bishop untuk develop, betul tak? Untuk develop bishop. Okey, sebenarnya dalam position KID, okay, memang bagus makan pakai bishop dan develop, dan tak nak pawn ni jauh daripada king. Nanti king, pawn ni nak jaga king kan, kita tak nak gerak makan pakai pawn. Tapi dalam kedudukan ni, sekiranya kamu makan pakai bishop, akan ada keadaan yang mana petak ni akan jadi lemah. Yang mana lawan kamu akan berjaya duduk di sini, sama ada kuda ataupun bishop. Itu beza dia. Itu beza dia sebenarnya. Tapi kalau kamu makan pakai pawn, kamu tikatkan kawalan di petak ni, dan putih takkan ada chance untuk pergi ke sini. Melainkan dia hapuskan pawn ni lah, dengan tolak ni. Tapi dalam keadaan ni akan menyebabkan dia ini sangat lemah lah. Okey. Dan dia ni sangat lemah, petak ni akan jadi lemah, petak ni akan jadi lemah sebab dia dah menuju ke depan. Okey, jadi untuk dia gerak G4 adalah sangat-sangat ni lah, untuk dia dapatkan 10 petak ni, sangat-sangat kita merosakkan position dia. Tapi dalam kes ni, bagi coach, cara yang terbaik, KID punya idea adalah memang bishop makan develop. Dalam kes ni, cara yang lebih selesa untuk hitam adalah dengan cara mengahadkan pergerakan buah putih daripada menuju ke E4. Tujuan kita adalah untuk mengawal petak E4 daripada putih membawa putih ke depan. Sekiranya putih berjaya meletakkan contohnya putih di depan, ni selain daripada kita perlu pergi ke petak lemah. Okay, dalam kes ni putih nak pergi ke petak lemah. Sebenarnya sebagai hitam, sebagai yang bertahan juga perlu menghalang putih daripada pergi ke petak ni. Dalam kes ni E4. Okay, kita nak halang daripada dia datang dengan cara pawn lah. Kiranya kamu tak menghalang, dia akan jadi keadaan yang mana dia akan tukar dulu piece yang jaga petak ni. Dalam kes ni bishop. Okay, kalau macam ni, okay, contohnya. Kemudian kalau tak nak tukar pun, tak apa, dia datang kuda ke sini. Maksudnya dia berjaya memanfaatkan petak E4. Maksudnya putih berjaya memanfaatkan petak E4. Kalau kamu tak makan pun tak apa, dia boleh masuk nanti. Dan berlakunya exchange di sini. Okey. Tetapi sekiranya kamu berjaya menjaga petak ni dengan pawn, okay, melemahkan petak ni daripada kuda pergi. Sebenarnya kamu ada kedudukan yang mana kamu ada pawn yang boleh menuju ke depan, yang dikatakan pawn center yang boleh kamu lakukan serangan. Minor attack. Minor attack maksudnya serangan yang daripada pawn lah. Okay, minor attack. Minor attack, serangan daripada pawn. Okey, yang boleh menghimpit buah lawan ke belakang. Sekarang ni hitam nak ke sini. Mungkin nak tukar bishop dan sebagainya. Dan cuba nak serang kamu punya petak hitam dengan cara tukar bishop ni. Tetapi kamu halang dia dengan gerakan ni daripada piece yang masuk ke dalam. Okey, gerakan pawn minta maaf coach tuang dulu. Nak panah yang banyak. So, sekarang ni position yang baru. Okey. Dengan adanya pawn ni, okey, dia boleh membantu sama sendiri ke depan ataupun ke sini. Okey, menjadikan putih makin keren. Pentingnya kamu ada control center dalam piece ni. Bila kamu makan pawn, kamu ada control center. Pawn yang lebih mobile, pawn yang boleh menuju ke depan. Okey, pawn yang kita kata boleh lakukan minor attack. Dalam kes ni berjaya akan ada hitam akan berjaya untuk menghalau piece lawan untuk ke belakang dan menghalang apa pun plan dia di sebelah sini. Inside. Itu caranya ya. Kalau macam ni kita menghalang lawan kamu. Okey. Ke sini jadikan dia kram. Okey, kemudian bila macam tu, bila kamu dah kawan, mungkin kamu rook sini dulu sebelum kamu buat apa-apa di sini, rook mobile dulu ke apa ke. Kemudian di block bishop dulu. Bila keadaan ni bukan sebenarnya kamu terus terang, tapi sebenarnya kamu dapat kawalan tengah dulu. Bila kamu dapat kawalan tengah, piece lawan kamu susah untuk develop. Kemudian nak ke depan. Tapi tak boleh disebabkan pawn. Kamu mengahadkan gerakan putih dan kamu memudahkan piece kamu untuk develop. Sama develop. Okey, bunyi tu. Okey. Jadi kamu kena tahu cara macam mana nak mengahadkan lawan kamu dan menghasilkan center yang kuat.
Dalam kes ni kamu tak ada pawn push yang boleh crampkan position dia. Minor attack ni penting daripada pawn. Sebab itulah tingkat awal bila kamu belajar chess, pawn center penting. Dalam kes ni bukan setakat pawn kedai tu center, tak buat. sebenarnya dia ada satu keadaan yang mana minor attack dan menghadkan lawan kamu. Jangan Bishop tumpah, bagus develop, tapi dia setakat develop saja. Sebenarnya dia masih memberi pilihan kepada lawan kamu. Jadi dalam kes ni pawn, control, center lebih bagus dan menghadkan lawan kamu. Okey, yang ini antara dua pilihan, satu lebih baik, yang ini pun baik, tetapi kamu ada pilihan yang lebih baik. Itulah decision making. Bila kamu faham dari segi positional play, kamu secara tak langsung kamu akan buat keputusan dengan lebih bijak lah dalam kes ni. Control center dan menghadkan lawan kamu. Dua benda yang kamu dapat. Ini hanya develop saja. Kamu tak ada masalah pun nak develop sini. Kemudian kalau Bishop attack sebelah sini pun dia attack angin. Dia tak ada kawan macam kuda sebelah sini ke untuk dia attack, kamu attack lagi. Dia hanya develop. Tapi sebenarnya ini lebih bermanfaat dari segi nak minor attack sebagainya. Menjadikan putih makin keren, mungkin Bishop boleh guna diagonal sebelah sini. Okey, cukup yang itu. Untuk yang contoh yang ini, kita tajuk yang lain. Jadi tak apa, kita ambil yang lain. Okey, ni agak complicated. Ambil yang simple dulu. Ambil yang simple lagi. Sudu. Okey, untuk yang ini. Okey. Untuk yang ini, tajuk kita berubah kepada thread. Okey. Untuk tajuk thread. Okey, sebenarnya coach nak buat huraian berkenaan dengan target sesudahnya habis kelas untuk kamu ambil nota. Sekarang ni kamu fokus dulu. Untuk ambil nota di penghujung kelas, coach akan huraikan berkenaan dengan tajuk target dan huraikan berkenaan tajuk thread. Berkenaan dengan tempo, benda tu sikit saja, sama dengan berkenaan dengan trade. Macam aku cerita tadi, trade, kamu tak nak trade bila mana kamu menyerang. Dan kalau boleh kamu nak tempo, kan, kamu nak tempo dalam keadaan macam mana kamu nak guna tempo, nanti aku akan ceritakan kalau sempat. Tadi pun aku dah sebut sikit pasal tempo, attack semua tu. Okey, untuk yang tajuk yang ini berkenaan dengan tajuk thread, tajuk yang kedua, T yang kedua adalah thread. Sekarang ni kita berjalan sebagai putih, kamu tengok dulu keadaan putih. Apakah ancaman hitam? Siapa boleh beritahu apakah ancaman hitam? Check betul ni. Check betul mat. Inilah ancaman yang bahaya yang kita kena lakukan. Kamu perlu lakukan defense yang betul untuk elakkan. Sekarang ni kamu ada advantage dari segi material. Kamu ada kuda lebih. Masing-masing ada bishop, 2 rook dan queen. Tapi kamu ada kuda lebih. Tetapi kalau kamu kena checkmate, lebih tak akan memberi makna. Tetapi kamu kena defend dengan cara yang betul. Tajuk inilah yang sangat penting, yang mana bila mana ada threat, kamu salah defend, kamu kalah. Sebenarnya ada threat, kamu boleh defend, masih boleh defend dengan cara yang betul, kamu menang. Ni antara menang kalah. Ni tajuk ni, itulah tajuk ni sangat penting. Dia antara menang dan kalah. Salah defend ataupun betul defend. Dalam kes ni coach nak tengok siapa boleh bagi cadangan. Apa kata kau? Check. Selamat. Check pakai Queen. di mana? B. Queen E6 check. Okay, Queen E6 check. Kita pergi ya. Kita nak matikan ancaman lawan. Kita dah lebih fish. Lepas tu Queen lari sana. Rook tak boleh datang sebab makan check. Jadi Queen kena ke sana. Kemudian Bishop capture F5. Bishop capture F5. Okey, kenapa Bishop capture F5 mematikan ancaman ini? Sebab apa, bila Bishop naik nak checkmate, sekarang ni check pakai Queen. Betul tak? Sekarang apa yang boleh buat? Putih boleh buat? Dia makan piece yang buat check. Jadi ancaman dimatikan dengan gerakan attack Queen. Maksudnya macam mana kita nak elakkan daripada kena check, open check macam ni? Kita pressure piece yang nak dia tengah buat X-ray ni, X-ray attack ni. Yang tengah buat X-ray attack ni. Kita pressure piece yang nak buat check kat kita ni. Jadi sekarang kalau dia makan pakai rook, Makan rook balik check. makan rook balik, rook Queen bawah ni lah. capture C8. Okay, rook tutup, makan checkmate. Okay, dia tak boleh makan pakai rook. Jadi dia makan pakai, dia kena makan Queen. Dia makan pakai, kalau dia tak makan pakai queen, kalau dia makan pakai queen, kita tukar lah. Tukar.
Kita memang nak tukar pun sebab kita lebih pace. Dia makan adalah sekali kita dapat bishop yang tak dijaga oleh queen. Lepas berlakunya pertukaran trade. Sekarang ni kita dah berjaya selesaikan masalah ancaman. Sekarang ni teknik kita adalah gunakan piece base dan attack king ataupun cuba untuk makan. Buat apalah teknik terpulang pada kamu masing-masing cara dan menang game ni. Lebih kuda boleh menang tak ni? Kalau siapa lebih kuda macam ni boleh menang tak ni? Boleh. Selalunya boleh menang. Kalau biasa kamu main, kamu boleh menang lebih tinggi. Okey, sekiranya dia tak nak makan bishop, dia undur ke belakang. Dia masih lagi ancaman checkmate. Nak ancam untuk check. Abang duduk tengah-tengah ni ke bang? Tutup laluan. Tutup laluan. Okey, tutup laluan. Tutup laluan dia attack. Mungkin dia attack sini. Sikit boleh bang kata. Dia attack bishop kamu. Bishop kamu kena pin. Dia ancam nak dapat bishop kamu dan dia akan mungkin boleh draw. Ataupun dia boleh menang sebab piece dia dapat balik. Sekarang ni dia sambung attack kamu. Daripada video nanti lebih. Kalau aku root di 4, defend pin piece ni, maksudnya defend lagi. Kamu defend, dia serang 2, kamu defend 2, cukup. Okey, dia bawa lagi satu attacker dekat kamu punya piece. Maksudnya ini color kuning. Lepas tu kamu akan mati di shot Lepas tu kamu akan mati di shot Okey. Blok. Gerakan pertama blok ni sebenarnya blok ni kurang tepat sebab dia menjadikan piece kamu dalam keadaan pin. Kita akan buat ancaman pada piece yang kena pin. Cara nak menang pin piece adalah kita attack lagi. Dalam case ni bishop attack lagi pin. Kekurangan defender, tambah lagi di attacker, dia tambah lagi attacker. Jadi bishop ni akan jadi masalah lah nanti. Okey. Blok yang awal tu, peringkat awal tu adalah kurang tepat. Sebenarnya kamu perlu buat satu lagi gerakan yang gerakan pressure piece yang nak check kamu. Dalam case yang awal tadi kita pressure queen sebab dia cuba nak check kamu. Bila open check dia nak check kamu kan. Bila dia lari ke belakang, bila dia lari ke belakang, kamu kena pressure lagi queen. Yes, F4 ni move dia. Sama macam idea dia kamu pressure pakai bishop. Sekarang kamu pressure pakai pawn pula. Jadi kalau dia buat macam ni, cuba nak check kamu makan je lah queen ni kan. Sebab queen dia yang check. Bishop tak check. Kamu makan je lah. Dia lebih queen. Sama-sama. Okay. Jadi dia tak boleh buat open check. Sebab kamu makan je. Dalam case ni, nak tak nak, kalau dia lari tempat lain, kamu makan bishop. Habis ancaman, kamu lebih 2 piece. Irai main sini Abang Suap. Jadi dia nak tak nak, dia kena makan ni lah. Okay, dia kena makan. Kamu makan queen dulu. Jangan makan bishop queen nanti. Okay. Okay, dia makan. Kemudian kamu makan. Sama macam case tadi. Bermakna kata, kamu berjaya menghilangkan ancaman. Kalau tadi tengok, bahaya tengok. Ada keadaan yang bahaya yang menang. Mungkin game yang menang boleh jadi draw ataupun kalah. Dalam case kamu salah block tadi. Salah defend, dia akan kalah. Betul defend, senang dia menang. Okay, kalau salah defend mungkin susah sikit nak menang. Ataupun dia boleh jadi draw, ataupun kamu jadi passive, ataupun kamu jadi slightly worse, ataupun sedikit problem dalam position. Jadi penting tajuk track ni kamu kena defend betul-betul. Bila esoknya kamu memain di peringkat MSSD, saringan yang ketiga esok ni, bila ada masalah yang macam ni, ada threat, make sure cari yang terbaik. Cari solution ataupun defend yang terbaik. Kalau kamu salah defend, untuk ancaman yang diberikan pada kamu akan hadapi keadaan yang slightly worse position ataupun losing position. Kalau betul, you are winning. Matikan ancaman. Sebab benda ni sangat penting. Jadi kita okay, cukup untuk yang ini. Kalau ada soalan dia tanya. Mana nak bagi abang? Ni. Bagi abang yang isi-isi lah. Dah. Okey, untuk yang ini sedikit ni Ini pun sedikit dia tak banyak. Sebenarnya ancaman ni dia boleh jadi perlu fikir banyak. Kadang-kadang tak perlu fikir banyak. Bila kamu berjaya hapuskan ancaman, berjaya, kamu akan hasilkan position yang baik ataupun dapat position yang winning lah.
Kalau kamu salah defend, kamu akan dapat worst position. Position yang buruk, yang mana position yang buruk ni kamu kena taktik dan kalah ataupun dia akan pressure kamu sampai kamu kalah. Dalam keadaan ni sama juga keadaan dia, kita bermain hitam, kita main hitam, kita akan gerak dulu. Kalau kita tengok ancaman, bila kita bermain hitam. Sekarang kita tengok apa ancaman putih. Putih nak makan kuda. Putih tengah pressure kuda. Kita pun nak makan shot dia. Sekarang kepulangan dekat kita, macam mana kita nak matikan ancaman. Okay, aku salatkan ini kalau kuning. Okay, macam mana kita nak matikan ancaman. Sekarang ni ada dua ancaman tengah on. Ancaman daripada kita, ancaman daripada putih, daripada lawan. Jadi macam mana kita nak matikan ancaman ataupun kita nak leraikan ancaman yang berlaku ni. Macam mana kita dan memperbaiki kedudukan atau position kita. Okay. Apa boleh bagi cadangan? Naik pakai F5. Yes, naik pakai F5. Okay, kita kata masing-masing nak mati. Shot nak mati, kuda nak mati. Ala-ala nak mati, kita sapu dulu. Betul tak? Dalam taktik ini dipanggil sebagai desperado. Desperado ni kita kata ala-ala nak mati, sapu dulu. Dalam kes ni dia sapu dulu. Sapu dulu attack queen. Attack queen. Dia tak sempat lari bishop. Maksudnya dia kena makan. Kan? Sebab nak selamatkan queen. Kemudian baru kita ambil balik. Dia makan. Dia makan balik. Ni cara kita matikan ancaman yang betul. Bila kita berjaya matikan ancaman dengan betul, kemudian kita makan rook. Rook makan pawn. Dan position kita tengok, kalau kita tengok dekat sini, sebenarnya kita merosakkan structure kita. Dan kita tempo dia. Kan dia mungkin kita tak boleh datang sini. Mungkin kena tempo dari segi macam ni. Tempo pin attack pin mungkin kita tak boleh sama jaga queen dengan cara block. Sebab apa, kita ada attacker kepada pin, yang ni kuda yang kena pin. Jadi mungkin kuda ni akan ada masalah. Dia mungkin boleh makan ni, tapi kita ada attack terhadap kuda. Sekarang queen kena serang. Wait, dia attack tu rook hanging. Oh, tak boleh juga sebenarnya. Okay, kalau dia datang sini H6. okay, kamu H6. Hati-hati lah. Mungkin kamu tengok kamu makan pawn, okay, kamu attack queen, okay, dia pergi sini, H6. Kamu rasa H6 adalah cara yang terbaik, kan? Okay, H6. Adakah H6 yang terbaik? Tak. Kepada jalan? Ada yang ada cadangan lain macam H6? Bishop take. Yes, bishop take free. Kenapa free? Kenapa dia tak boleh makan balik? Nanti rook Kalau makan balik nanti dia kena fork di antara queen dan king. Yes, kena fork. Okay, ni cara macam mana kamu nak matikan ancaman dan memberi advantage dekat position ni. Kadang-kadang kamu rasa, dia nak ancam sini lah. Tak, semestinya kamu jaga petak yang dia nak ancam. Sebenarnya kamu boleh hapuskan piece yang mengancam petak tu dengan kata yang mana kamu tengok. Kamu tengok. Ada 3 yang serang, dia ada 2 je defense. Dia ada 2 je yang defense. Kamu ada 3 yang menyerang, jadi kamu boleh makan. Dan keadaan yang mana kalau dia makan balik, dia akan kena tactical yang dipanggil sebagai double attack ataupun fork daripada rook. Okay, nampak Jadi keadaan yang dekat sini adalah hitam sangat bagus. Jadi dia tak boleh pergi kuda di situ. Sekarang dia tempo queen dan sekarang ni kamu ada terlalu banyak target. Kemudian setelah kamu berjaya meleraikan threat, kamu akan dapat keadaan yang mana position kamu sangat cantik, yang mana kamu dapat target, sangat banyak target. Ini weak pawn. Kamu boleh gunakan bishop ni untuk target weak pawn. Rook boleh masuk attack second rank, attack bishop dan sebagainya. Bila mana kamu berjaya meleraikan threat dengan betul, selalunya dia memberikan position yang lepas tu adalah position yang sangat lumayan lah. Dalam kes ni queen kena lari, kan. Kemudian kamu ada target, selalu banyak target dan rook move yang sangat selesa. Jadi maksudnya position ni boleh dikatakan walaupun point kita kira 1, 2, 3, 4, 5, 6 sama, tetapi position yang teruk ini, position structure point yang teruk 4 point island membanding kita 3, semuanya connected. Dan kamu ada open file untuk rook, bishop ready untuk pressure. Dan bishop ni pun mungkin bishop ni mungkin pergi ke sini, pressure pawn. Okay. Pawn ni kalau dia sekarang ni, pawn ni pun dah boleh terus makan. Nampak Jadi position ni terlalu baik, terlalu sedap, terlalu selesa.
sekiranya kamu berjaya defend dengan cara yang betul. Kalau salah defend, habis. Okey. Kalau salah defend, contohnya kamu makan ni kan, kamu ada yang suka ini, yang suka makan, kemudian dia makan position dah buruk lah. Kemudian mungkin kamu makan ni, makan puan ni, tak ada apa, dia boleh makan balik ataupun dia boleh sambung serang kamu lah. Keadaan yang mana dia boleh serang kamu makan kuda, tak nak kena checkmate, makan, lepas tu rook ni dia datang pula kan, dia tukar rook ni datang, tempo rook kamu. Kalau kamu salah defend, position kamu sangat sakit. Position kamu akan jadi sangat sakit lah, keadaan yang mana yang macam ni. Kemudian dia makan queen, kamu makan, kalau kamu makan ni, dia makan, kemudian dia ada rook ataupun dia boleh pressure kamu lah, tak kira lah, dia bawa pawn sini, dia bawa fine, dia checkmate. Maksudnya kamu yang teruk, kamu yang kena serang kalau kamu salah defense. Itu pentingnya bila mana kamu nak matikan ancaman, kamu kena ada cara yang betul lah, yang tepat lah, yang terbaik. Okay, jangan salah matikan ancaman yang berlaku. Tak semestinya kita kata bila kita hapuskan, kita buang macam terik macam ni adalah cara yang kita tak ada apa ni, tak ada. Sebenarnya dia ada apa. Apa dia adalah yang mana kamu kena serang. Yang mana keadaan tadi kamu peringkat awal tadi kamu ada position yang sangat cantik. Kan, dengan position rook boleh datang pressure, sekarang dia yang attack kamu. Itu yang membezakan position kamu dengan position yang lawan. Kamu salah defend track. Sebab tu topik ni menjadi topik yang sangat penting untuk kamu. Okey. Jadi itu saja. Alright. Untuk yang lain, kita tengok lagi contoh-contoh yang lain. Kalau ada soalan boleh tanya. Ini mungkin yang terakhir sebelum coach bagi kat kamu nanti, coach nak suruh kamu tulis supaya kamu lebih faham mengenai tajuk apa yang kita bincang kan. Suruh buat buku, buat pen, lepas tu tulis yang tadi. Tak ada huraian lain lagi. So di penghujung kelas coach akan suruh kamu salin nota. Dan bila kamu salin, kamu tulis, kamu faham apa yang berlaku. Mesti ada yang sama-sama. Bila kamu tulis nanti, insyaAllah lah kamu akan nampak lebih jelas apa yang coach cuba sampaikan, yang coach coteh banyak-banyak kat sini. Okey. Sekarang hitam jalan. Ancaman putih adalah nak makan. Tetapi kalau dia makan, dia ada rook yang hanging. Tapi apa yang perlu hitam buat dekat sini? Kedudukan ni sangat cantik. Kedudukan rook dengan queen ni dah cantik lah. Dah ready lah. Dia control diagonal. Dia control nak check. Okay. Bishop D4. Okay, ada yang kata bishop D4. Bishop D4. Okay, kamu nak hidupkan ancaman. Okay, tapi sebenarnya kita bagi anak panah. Tak pada. Dia ada ancaman check. Ancaman check, kemudian king datang, lepas tu dia turun check. Ni dia pun ada ancaman dekat kita. Okay, bila mana kamu cuba untuk serang, sebenarnya kamu kena fikir juga apa yang lawan kamu boleh buat. Ya, mungkin kamu ada pun discover attack dan sebagainya dan boleh menang queen kan. Tapi sebenarnya kamu kena fikir juga, ada tak bahaya dia dekat dengan kawasan king. Ni bahaya, ada pawn yang jaga petak ni dan queen ready untuk pergi. Ini merupakan ancaman dia juga. Ancaman mungkin perpetual dan draw. Kita mungkin ada keadaan yang mana posisi yang sedap yang boleh menang, tetapi bila kita buka ruang, beri peluang pada lawan kamu, sebenarnya dia boleh buat satu gangguan yang boleh menyebabkan kamu ni lah. Boleh jadi dia boleh buat draw, buat perpetual dekat kawasan kamu. Perpetual ni repetition lah. Okey, dalam kes ni kalau di sini kita go through juga. Check. King bawah. Okey, kemudian apa? Kemudian dia boleh makan check. Bishop pasal balik. Kan? Kemudian dia ada check, mungkin naik, kemudian apa lagi dia boleh buat, mungkin rook side step, rook ke sini, mungkin lepas ni dia boleh sini turun lagi dan attack, mungkin boleh makan bishop. Maksudnya dia jadi macam putih yang menyerang kan, macam putih yang menyerang sebab kamu tak boleh nak masuk, tak boleh nak check, tak boleh nak pergi. Hitam tak ada tempat nak pergi. Sebenarnya putih nampak macam dia boleh sacrifice buruk dan masuk dekat lagi. Kan? Jadi kita kata tak apa-apa bagus. Kita cari yang lain, pilihan yang lain. Ini adalah calon move. Bishop masuk ke sini adalah yang move yang
Kita bila kita tengok macam dia ada check je ni, kita padam tu, kita ambil move yang lain. Okey, yang lain. Cuba masuk. Cadangan. Bagus. Kat pun tu macam Masih jumpa Bishop ni pun ada antara calon move, kita panggil candidate move. Pilihan. Dalam satu giliran, aku nak cerita sikit cara berfikir. Dalam satu bentuk giliran pergerakan, kamu perlu pilih sekurangnya, aku nak latih kamu pilih sekurang-kurang 3 candidate move. Candidate move ni dalam bahasa Inggeris, dalam bahasa Melayunya calon ataupun pilihan-pilihan move untuk setiap gerakan. Contohnya sekarang ni gerakan hitam, kamu boleh pilih 3 sekurang-kurangnya kan. 3 kamu pilih dulu, yang pertama kamu pilih Bishop ni kot. Lepas tu alamak dia ada check. Okey tak apa, padam. Okey, yang kedua mungkin kamu boleh pergi Queen sini. Queen sini menetap kan yang kedua. Okey. Macam mana? Rook D3. Rook D3. Rook D3 kuda makan. Queen makan. Queen makan, makan lepas tu dia pergi Bishop check. Bishop check. Ini satu cara dia nak ikat kamu lah. Okay, kalau dia tak makan, dia tak kalau makan, Queen tak boleh tutup, kamu makan rook sana kan. Jadi dia ada pilihan juga, dia pun ada pilihan juga sebenarnya. Dia boleh tarik ke sini. Dia boleh lari. Sebenarnya lawan kamu ada banyak cara, tak sepertinya satu. Okay, kamu tak boleh check pakai Queen sebab rook hanging. Sekarang ni dia attack rook. Rook kena lakukan sesuatu. Rook kena pergi ke mana? Double attack tak ada rook. G3. Rook G3 lah. Macam kamu berlari ke sana lah. Kemudian akan ada masalah ni. Sebenarnya bila kamu pergi ke sini, aku cerita sikit lah. Bila kamu pergi ke sini, kamu meletakkan keadaan. Sebenarnya ni ancaman putih nak check. Yang pertama, ancamannya yang pertama. Yang kedua, bila mana kamu pergi check di sini, kamu tahu kamu nak buat ancaman checkmate, tetapi sebenarnya putih kata no. Ancaman yang kedua, ni yang pertama check. Ancaman yang kedua tak ada rook. Okay, kamu kena selamatkan rook. Kamu selesaikan satu masalah, tetapi ancaman yang kedua masih on. Nampak tak? Jadi putih kata check. Okay, kita proceed dulu. Sini, kemudian dia check. Tutup makan free, tutup pakai queen. Tutup pakai queen. Dia mungkin boleh trade. Kalau naik perpetual, mungkin kalau tak nak seri, cuba nak menang, mungkin dia trade. Kemudian makan. Kemudian position ni boleh jadi keadaan yang mana boleh jadi draw pula. Boleh jadi draw mungkin keadaan ni. Jadi kita ada benda yang lebih baik. Mungkin kita tak nak tukar queen dalam case ni. Kita tak nak bagi pilihan ancaman ni perpetual ataupun menyebabkan kita tukar piece. Jadi kita tak nak ancaman ni berlaku. Jadi bila rook check ni sebenarnya kamu menambahkan ancaman terhadap kamu sendiri. Memberi ancaman. Maksudnya dalam kes ni putih menghasilkan ancaman baru selepas letak ni, check ni, dia menghasilkan ancaman baru. Kamu terpaksa jaga rook, jadi ancaman ni dia dah boleh proceed dengan ancaman ni. Nampak tak? Mungkin kamu boleh check tapi dia ada force tukar queen. Mungkin check kamu tak apa kuat dah di sini sebab queen dah ditukar. Kalau tak perpetual, dia macam tu. Cara nak matikan ancaman, kamu kena make sure benda ni akan berlaku dalam game kamu. Kamu rasa macam kamu boleh checkmate, rupanya kalau kamu lawan